Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini Selamat Pagi Malaysia bersiaran sekali lagi di kaca TV anda di TV1, saluran berita RTM dan pastinya anda yang menonton di TikTok, di YouTube dan juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya Ridwan Mustafa bersama dengan rakan saya pada hari ini akan menemani anda selama 2 jam. Pastinya bersama dengan Raja Sofia, Raja Arif. Ya, insya-Allah. Dan salam penghulu hari buat seluruh umat Islam. Salam Jumaat buat anda semua. Alhamdulillah hari ini 8 Safar 1445 Hijri. Jadi insya-Allah hari ini banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda semua, khususnya bersama Ridwan dan juga saya. Dan kita nak kongsi juga antara paparan berita semalam, Ridwan. Dan kita nak mulakan, kalau boleh saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan Qari Malaysia Muhammad Qayyim dinombat Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dan ini merupakan julung kalinya berlaku, kalau boleh saya kongsikan di sini, kerana Qari berstatus orang kurang upaya OKU penglihatan berasal dari Kelantan itu memperoleh markah sebanyak 94.96% dan beliau menjadi OKU pertama bergelar juara Qari kebangsaan sejak program itu berlangsung pada 1947. Dan Qari Malaysia Muhammad Qayyim Nizar Sarimi 25 tahun dinobat sebagai Johan kategori lelaki pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-63 yang diadakan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC. Dan antara yang lain juga iaitu Sultan Nazri berkenan menyampaikan hadiah kepada Muhammad Qayyim pada majlis penutup tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 itu. Jadi tahniah diucapkan kepada Johan Tilawah Al-Quran daripada Malaysia yang merupakan seorang OKU. Baiklah, kita beralih ke berita seterusnya pada hari ini. Ini juga berkaitan dengan sedikit perkembangan dari RTM. Tahniah diucapkan kepada Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang kini bergelar Datuk, yang mana Datuk Suhaimi Sulaiman telah pun menerima darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk yang telah pun berlangsungnya di Melaka pada semalam. Dan juga sehubungan dengan itu, sedikit berita juga berkaitan dengan RTM ini apabila kita melihat antara inisiatif yang dilakukan oleh RTM untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada 16 September, iaitu RTM akan menyiarkan lebih 70 jam siaran sempena Hari Kebangsaan. Yang mana Ketua Pengarah Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, buat julung kalinya pada tahun ini, RTM akan menyertai kontingen pembarisan yang terdiri daripada personality TV dan juga radio RTM. Selain daripada menyiarkan siaran lebih 70 jam, antara kami ini semua akan berada di sambutan Hari Kebangsaan dan juga akan menyertai kontingen pembarisan. Selain itu, siaran TV1 akan menyiarkan lebih 70 jam siaran, TV2 14 program khas Merdeka dan tidak ketinggalan saluran percubaan TV6 akan mempunyai 22 program khas sempena Merdeka. Jadi dalam acara pembarisan dan juga perarakan 31 Ogos, penonton juga boleh melihat di sebalik tabir persiapan acara berkenaan melalui siaran langsung TikTok RTM bermula 27 Ogos ini. Jadi itu dia antara yang pembaharuan yang dilakukan oleh RTM. Bukan sahaja kita bersiaran di kaca TV, malah sekarang kita ikut trend orang muda, orang muda tengok di TikTok, kita juga bersiar secara langsung di TikTok. Memudahkan kita semua sekarang, dan juga sekarang anda juga sedang menonton di TikTok. Betul. Okey. Dan seterusnya iaitu peruntukan tambahan RM30 juta naik taraf jalan Gerik Jeli, dan antara perincian di sini iaitu yang berhubungan Perdana Menteri juga berkata ia merupakan tambahan kepada peruntukan sebelum ini iaitu sebanyak 45.67 juta, dan beliau berkata daripada jumlah tersebut 44.72 juta diperuntukkan untuk kerja penyelenggaraan turapan berkala, manakala bakinya sebanyak 948,000 diagih untuk penyelenggaraan selain kerja-kerja turapan. Dan baru-baru ini diluluskan sekitar 56 juta meski sudah diluluskan, namun ada permintaan tambahan peruntukan. Walaupun permintaan itu banyak, tidak mengapa, saya akan kaji dalam belanjawan madani kedua pada bulan Oktober nanti. Dan tapi hari ini ataupun semalam saya boleh lulus tambahan 30 juta untuk memperbaiki jalan, dan antara yang lain juga kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh negara berjumlah 370 juta pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat inisiatif sebegini ataupun usaha sebegini untuk membuat jalan, ia mampu untuk membuka ruang dan juga peluang perniagaan. Betul. Contohnya kalau nak pergi ke Jeli, sebenarnya banyak lokasi-lokasi menarik pelancongan. Betul. Jadi kalaulah infrastruktur itu berada dalam keadaan yang terbaik, maka orang kata butterfly effect ataupun kesan rama-rama itu akan berterbangan selepas itu. Pelancongan
dan dari segi industri kecil dan sederhana di Jeli ekonomi dan juga Gerik mesti akan berkembang. Jadi pentingnya untuk kita melihat pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dan juga berita terakhir untuk kita memanaskan badan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku besok, iaitu penamaan calon bagi pilihan raya kecil P161 Pulai dan juga N13 Simpang Pulai. Dan selebihnya Simpang Jeram. Simpang Jeram. Saya Simpang Jeram ya. Jadi kalau kita ikutkan di sini seramai 3,500 pegawai dan juga anggota polis ditugaskan pada hari penamaan calon pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan juga Dewan Negeri Simpang Jeram di Johor yang akan berlangsung besok. Jadi dari jumlah itu 2,500 ditempatkan di Pulai dan selebihnya di Simpang Jeram. Jadi kami di pihak RTM juga akan menyiarkan penamaan calon ini secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia siaran khas bermula 8 pagi sehingga pukul 11 pagi. Saya, Ismail dan juga Hani akan bersama dengan anda besok dalam penamaan calon besok. InsyaAllah. Okey, baik. Dan sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika dulu. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Jadi bukan sahaja sambutan Hari Kebangsaan di peringkat kebangsaan, malah di setiap negeri juga ada sambutannya. Kita nak ke Perlis selepas ini, kita nak tahu juga apa persiapan di sana. Betul. Bersama dengan rakan kami yang telah bersedia iaitu DJ Feroz dan juga DJ Aziz yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Bulan Kemerdekaan di Perlis. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai Selamat Pagi Malaysia, Rizwan dan juga Raja Sofia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagilah kepada semua pendengar Perlis FM. Dan pagi ni langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh tonton kami lah di TV1 saluran berita RTM, di MyTV dan juga di RTM Klik. Dan saya Joe. Dan saya Gigi Ahmad menerusi Ekspresi Kayang. Okey Joe, pagi ni perkongsian kita adalah berkenaan sambutan Hari Kebangsaan ke-66 peringkat negeri Perlis. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Majlis ini buat pertama kalinya akan berlangsung di lokasi yang baharu dan juga suasana yang baharu, iaitu di Kompleks Dewan Undangan Negeri, Kompleks DUN, atau nama popular di Perlis ini ialah Mini Putrajaya, yang merupakan salah satu mercu tanda negeri Perlis pada 30 Ogos 2023 hari Rabu jam 8 malam. Selalunya diadakan di stadium utama lah kan. Tapi
untuk tahun ni dia berubah sikit. Tempat yang baru, suasana yang baru, insya-Allah. Baik, kita nak kongsikanlah antara pengisian program pada hari tersebut. Saya rasa ramai yang duk tunggu ni. Tunggu apa cerita kan? Okey, persembahan tarian dan nyanyian pelajar sekolah. Ini persembahan pembukaan atau overture yang majlis ini akan dipersembahkan oleh pelajar-pelajar sekolah rendah di Negeri Perlis, gabungan tarian dan nyanyian dengan konsep citra warna. Itu yang hebat tu. Kerjasamalah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Ini melibatkan seramai 66 pelajar sebagai simbolik kepada sambutan Hari Kebangsaan Negara kita lah yang ke-66. Dan yang pastinya penampilan khas artis ni ramai yang tunggu tau. Izzat Lazim atau lebih dikenali dengan Izzat Aziz lah Jo kan. Ya betul. Dia dekat dengan kita sebenarnya. Dekat sangat. Dia betul. Sebelah je jiran. Jiran kita. Dia merupakan artis tempatan terkenal yang bersuara merdu lah kan. Beliau akan menyanyikan lagu-lagu terkenal sempena sambutan Hari Kemerdekaan peringkat Negeri Perlis. Betul. Persembahan artis tempatan, artis jemputan juga yang terdiri daripada pemandang pertandingan yang dijalankan di Perlis Got Talent juga yang telah pun dianjurkan lah semasa Pesta Angin Timur akan turut menghiburkan semua rakyat negeri Perlis juga. Di samping itu Jo, ada tarian perang orang asli Senoi Prague. Ini pertunjukan tarian perang orang asli Senoi Prague akan dipersembahkan oleh pasukan Gerakan Am PGA dengan kekuatan seramai 30 anggota. Senoi Prague ataupun bermaksud orang perang dalam bahasa suku kaum Semai. Ada lagi tau, tak habis lagi. Menarik itu kata menarik tu. Betul. Persembahan brass band daripada UiTM Perlis. Ini seramai 75 orang pelajar daripada UiTM Perlis akan membuat persembahan lagu-lagu pelbagai instrumen akan ada kat sana. Dan juga persembahan choir. Yang ni pula terdiri daripada 100 orang pelajar Institut Pendidikan Guru Perlis yang akan memberikan persembahan indah lagu-lagu berunsurkan kemerdekaan dalam konsep choir. Persembahan seni mempertahankan diri juga ada, dan persembahan ini melibatkan gabungan seni mempertahankan dirilah daripada pelbagai bangsa, silat Melayu silam bam ini India, wushu daripada kaum Cina, Muay Thai kita sebab ada Thailand kat sini, negara jiran Siam, dan juga hampir 66 peserta sebenarnya yang mahirlah dalam seni mempertahankan diri ini akan membuat persembahan unik berkumpulan. Kena tengok yang ini. Wajib kena tengok lagi. Selain daripada perkongsian yang telah Jo kongsikan itu dan juga program yang telah kami kongsikan, terdapat juga dua kejutan lagi. Kejutan demi kejutan. Ini kejutan istimewa yang akan dibawakan terus untuk rakyat Negeri Perlis. Apa dia? Okey. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Perlis tahun ini akan mempamerkan pertunjukan drone yang dikoreografikan menggunakan sebanyak 350 drone. Dan teknologi drone light show. Ini persembahan drone bertemakan moden dan berwarna-warni ini akan mempersembahkan 8 formasi menarik mewarnailah ruang udara kawasan majlis. Sebab ia diadakan malam, jadi boleh nampak. Dan persembahan drone ini juga akan melibatkan para sukarelawan daripada pelajar kerjasama Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Hebat lagi. Para penonton ni akan dapat menyaksikan perbarisan dan juga perarakan. Ini akan melibatkan 57 buah kontingen menarik dan unik, termasuk perarakan berkuda dan kontingen Grab bermotosikal. Okey, pastikan anda datang awal ke lokasi dan yang paling penting sekali, kemudahan surau tandas disediakan. Ada juga penjualan makanan dekat sana, jangan risau. Datanglah beramai-ramai. Dah ada pantun sikit. Pantun dia bunyi macam ni. Negeri Perlis aman sentosa. Kuning dan biru warna bendera. Generasi muda harapan bangsa. Meneruskan legasi kemerdekaan negara. Okey, kita kembali semula ke Sapa Pagi Malaysia bersama dengan Rizwan di sana. Silakan Rizwan. Terima kasih banyak Feiruz dan juga Aziz. Itu dia sedikit perkembangan mengenai persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Negeri Perlis. Dan juga antara yang menarik juga untuk kita tunggu pada Hari Kebangsaan ini adalah amanat Perdana Hari Kebangsaan 2023 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai amanat ini, Sophie ada perkembangannya bersama dengan tetamu di studio pada hari ini. Sophie, silakan.
Baik, terima kasih Ridwan. Baik, ini antara tarikh penting yang perlu kita catat dalam kalender kita semua, iaitu pada 30 Ogos 2023 jam 2 petang pada jam 12 tengah hari pada awalnya nanti anda boleh menghadiri iaitu Majlis Quran Hour. Setiap tahun kita pasti akan melakukan Quran Hour tersebut, dan pada jam 2 petang anda juga boleh menghadirkan diri untuk sama-sama kita mendengar apakah antara amanat yang ingin disampaikan. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perincian ini, saya kenalkan bersama dengan saya iaitu Datuk Abdul Syukur Mahmud selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan JPM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk. Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan 30 Ogos ini nanti, iaitu Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi dan menjemput Jabatan Perdana Menteri untuk berkongsi tentang slot amanat Perdana Hari Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dimaklumkan bahawa program ini akan diadakan pada 30 Ogos 2023, iaitu pada hari Rabu, sehari sebelum Hari Kebangsaan, bertempat di PICC, di mana kita jangkakan insya-Allah majlis akan bermula pada 2 petang. Jadi sebenarnya program ini adalah kita sudah maklum sebelum ini biasanya kita adakan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kongsikan rakaman pada alhamdulillah pada tahun ini kita ada sikit kelainan di mana kita secara langsung di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan demi amanat di hadapan semua audiens yang terlibat di mana dijangkakan selama 1 jam. Kita sasarkan lebih kurang 5,000 orang untuk hadir di mana kita akan melibatkan jemputan lebih daripada bukan saja para awam, kita juga akan memanggil komuniti, belia, pelajar sekolah serta juga NGOs. Jadi sasaran ini saya katakan ialah kita sebenarnya adalah tujuan dia adalah untuk kita selain daripada pengisian ucapan yang mana kita tunggu acara kemuncak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita juga masa-masa di PICC tersebut kita adakan juga pameran galeri serta juga persembahan-persembahan lagu-lagu yang boleh menaikkan kita semangat patriotik. Jadi dalam kes ini, alhamdulillah, saya rasa berterima kasihlah kepada pihak Arkib Negara juga yang sudi mengendalikan pameran di mana dia akan berceritalah tentang sejarah-sejarah negara kita sehinggalah merdeka dan sebagainya supaya kita dapat nama-nama baik. Betul. Input dalam kesedaran kepada yang muda-muda inilah tentang sejarah pentingnya di mana pada kita untuk menuntut kemerdekaan bukan satu yang mudah Betul. Walaupun kita tidak berperang seperti negara lain, tapi alhamdulillah kemuafakatan antara bangsa pada masa itu banyak mendorong kita mendapat kemerdekaan. Betul. Tanah tumpahnya darahku. Ya, betul itu. Okey, jadi Datuk, antara yang lain juga kalau tadi Datuk kongsikan kepada saya dan juga para penonton berkenaan dengan ini merupakan penganjuran kali pertama secara langsung, disiarkan secara langsung. Jadi apa antara objektif utama amanat ini disampaikan dan disiarkan secara langsung? Ya. Sebenarnya objektif ini kita maklum sepanjang bulan kebangsaan memang pengisian tu banyak Kalau kita dengar mana saja tempat kita akan adakan bagi pengisian program yang berkaitan dengan kemerdekaan. Pada kali ini yang paling penting bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkumpul akan memberikan ucapan kepada semua hadirin yang berbagai etnik dan juga agama bangsa dan juga golongan. Ada yang pekerja, ada yang pelajar, belia dan sebagainya. Jadi kita boleh selarilah dengan tema kemuafatan mana kita lebih relatekan kepada perpaduan. Jadi dengan berada di situ kita akan merasai semangat kekitaan dan juga kebersamaan. Dan jangan lupa jugalah walaupun bagaimanapun terima kasih jugalah kepada Kementerian Komunikasi dan Digital di mana akan menyediakan feed untuk semua penyiar-penyiar stesen TV dan radio dan juga untuk capaian online. Jadi kita ada program secara pertama secara fizikal di PICC dan yang kedua secara online. Jadi bila adanya kita gabungan hybrid begini akan berada juga kita berada di mana saja kita mendengar satu amanat yang amat penting supaya kita dapat menyemarakkan semangat kekitaan dan juga mencintai negara kita. Itulah antara matlamat objektif kita mengadakan program Majlis Amanat Kebangsaan ini. Baik Datuk, bila kita untuk nak mengadakan majlis ataupun majlis amanat seperti ini, pasti ada tonggak yang bergerakkan majlis ini. Jadi siapakah antara penggerak utama? Penggerak utama dah tentulah yang berbahagia Tan Sri Ketua Negara
Walaupun nama itu seolah nampak macam Jabatan Perdana Menteri yang mengendalikan, tetapi sebenarnya kami tidak bergerak sendirian. Kami tidak bergerak antara silo. Jadi kami telah memanggil beberapa kementerian yang terlibat untuk mengetuai jawatankuasa mana untuk program ini berapa jawatankuasa telah ditubuhkan daripada jemputan, logistik sehinggalah program berakhir di mana kita telah melibatkan pelbagai kementerian. Jadi setiap kementerian yang terpilih akan mengetuai jawatankuasa kerja yang diletakkan. Sebagai contoh, saya cakap terima kasihlah pada peneraju Kementerian Perpaduan, Kementerian Komunikasi Digital dan juga Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam aspek keselamatan dan juga kesiasaan kita semasa berada di sana. Dan juga dari segi jemputan, Jabatan Pelayanan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Jabatan Penerangan serta pihak ATM sendiri yang terlibat untuk kita sama menghebahkanlah tentang acara ini. Jadi dengan adanya konsep jawatankuasa yang bekerja secara kita collaborate ni, jadi memudahkan kerana kita membagikan fungsi itu berdasarkan kepada kepakaran masing-masing. Contohnya untuk live streaming, tentulah kita bagi kepada pihak RTM. Kan, contoh dari segi jemputan untuk pegawai awam, kita serahkan kepada Jabatan Pemerintah Awam. Dan juga sebagainya. Jadi untuk yang paling panggil usahawan dan sebagainya dan juga komuniti, kita memerlukan kemahiran dan kepakaran yang ada networking yang tentunya ada di Kementerian Perpaduan. Itu sebagai contohlah maknanya. Sebenarnya banyak lagi kementerian lain terlibat. Tapi saya rasa dalam masa yang singkat ni saya boleh mention yang peneraju-peneraju yang penting saja dulu. InsyaAllah mungkin Datuk boleh kongsikan juga siapa lagi antara tugas utama yang bergerakkan Majlis Amanan ini. Kita juga melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mereka adalah lebih dekat dengan pelajar dan juga murid dan juga Kementerian Usahawan sendiri di mana kita mensasarkan ramai juga usahawan tempatan daripada federal ataupun negeri yang kita akan panggil di mana dengan adanya jemputan tersebut kita meletakkan bahawa semua kementerian ini adalah peranannya masing-masing berdasarkan kepada fungsi tugas masing-masing. Jadi saya rasa dan juga berbanggalah setakat ini dalam masa yang terhad semua pihak kementerian beri respon yang baiklah untuk menjayakan program yang kita anggap memang besar dan istimewanya. Kali ini bagi saya adalah kita sedar masa yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlalu padat. Betul. Jadi alhamdulillah dengan dapat masanya slot pada 30 Ogos ini dapat bersama-sama untuk kita menyemarakkan semula semangat patriotik dan juga kekitaan kita. Ya, betul. Khususnya di golongan generasi muda sebagainya kan. Dan antara yang lain juga, Datuk, apakah antara bentuk kerjasama strategi yang dijalin antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam usaha untuk menjayakan Majlis Amanan ini? Ya. Sebenarnya kita sedar kita nak buat di program itu hari terlalu ramai tetapi dalam kekangan logistik di mana kita pun di PICC Pusat Konvensyen Antarabangsa itu pun tidak mampu memakan begitu ramai pengunjung untuk hadir. Jadi kita bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk mengalahkan dan menjemput semua warga-warga dan juga rakyat di negeri sana untuk hadir bersama mendengar dengan menyediakan satu platform yang saya sebut tadi lah, live streaming ataupun secara online. Jadi dengan itu kita dapat bersama, duduk bersama dan kita mendengar amanat yang disampaikan itu adalah sama apa yang didengar dalam waktu yang masa yang sama. Cuma yang berbeza adalah tempat di mana kita berada. Itu saja. Betul, walaupun di rumah tetapi tetap juga kita dapat mendengar amanat yang ingin disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri kita, PMX kita, insyaAllah. Baik, yang terakhir sekali, Datuk, mungkin ada sedikit pesanan kepada para penonton yang sedang menonton ketika ini untuk sama-sama kita mendengarkan majlis yang cukup penting ini, iaitu Majlis Amanat ini. Sekali lagi, saya nak mewawarkan bahawa Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan diadakan pada 30 Ogos 2023 bertempat di PICC bermula jam 2 petang. Dijangka program ini selama 1 jam. Jadi dari kes ini juga sama-samalah kita mendengar dan menunggu hari itu untuk mendengar apa amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jangan risau, kami juga menyediakan satu lagi platform untuk kita secara online dan feed ini akan diedarkan, kita akan wawarkan dari semasa ke semasa. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga kerana dalam tempoh 66 tahun kita membuat kemerdekaan, walaupun tempoh itu bagi saya terlalu singkat jika membandingkan dengan tempoh kita dijajah oleh negara asing. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya Hari Kebangsaan ini, kita menyemarakkan rasa kekitaan dan kita tunjukkanlah kita bahawa Malaysia ini rakyatnya bersatu padu dan makmur
selaras dengan tema Malaysia ini, Malaysia Madani ya. Kita tekad perpaduan penuh harapan. Ya, jadi itulah kalau kita baca dari segi tema itu menunjukkan bahawa untuk menjadi negara yang maju dan makmur pula dengan perpaduan. Ya. Dan kita abaikanlah tentang provokasi-provokasi yang boleh mencetus ke arah huru-hara dan sebagainya. Betul. Dan saya percaya semua rakyat Malaysia mencintai keadilan, mencintai kekitaan, mencintai perpaduan dan sebagainya, dan kita patut berbangga kerana kita menjadi rakyat Malaysia. Ya, itu dia. Kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Abdul Syukur Mahmud selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan JPR. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih. Kita doakan moga semuanya berjalan dengan lancar nanti, insya-Allah 30 Ogos nanti. Ya, insya-Allah. Baik, seterusnya para penonton, kita akan beralih ke cerita Pagi Pulau Pinang, iaitu kita bersama dengan rakan pelapor kita yang telah pun bersedia, iaitu Hadi Ismail yang akan berkongsi berkenaan dengan latihan kawat sempena pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tak meriah ya sambutan Hari Kebangsaan tanpa pembarisan. Jadi hari ini kita bersama-sama tetamu saya Tuan Nafis Arif Abdullah, iaitu Ketua Jawatankuasa Pembarisan Kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai latihan kawat dan persiapan sempena pembarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang yang akan berlangsung di Stadium Batu Kawan pada 31 Ogos nanti. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan? Salam, khabar baik. Baik, jadi mungkin nak minta Tuan kongsikan mengenai persiapan kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang untuk pembarisan dan juga perarakan kali ini. Macam mana tu? Okey, untuk makluman penonton, untuk makluman Puan, untuk tahun ini kita buat latihan selama 3 minggu lah, bermula minggu lepas, dan minggu ni adalah minggu kedua. Kita buat latihan di Balai Bomba dan Penyelamat Pedang. So, minggu depan Raptai akan bermula pada 29 hari bulan dan hari sebenar itu 31 di Stadium Batu Kawan. Okay, berapa ramai anggota yang terlibat dan juga apa sebenarnya yang diperlukan untuk kawat kali ini? Okey, untuk tahun ni, untuk pembarisan bagi kontingen Jabatan Bomba, seramai 68 orang yang akan terlibat bersama dengan 7 orang pegawai. Dan tahun ni dari segi persiapan kita hanya ada persiapan berkaitan dengan pembarisan dan juga perarakan jentera sekali lah di stadium. Dan mungkin ada orang kata pemilihan anggota untuk kali itu dan memang anggota yang selalu ke ataupun ada giliran ke, macam mana tu? Okey, kita campur. Ada yang dah biasa, ada yang ada giliran. Untuk kali ini dah sama juga macam tahun lepas, kita melibatkan semua balai bomba, semua zon di bawah Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang terlibat. So kita akan ambil sekurang-kurangnya seorang ke 6 orang daripada cawangan tu sendirilah. Dan pada masa sama tahun ni kita ada melibatkan seramai 7 orang pegawai bomba wanita yang julung-julung kalinya kita buatlah ada dalam pembarisan ni. Itu merupakan kelainan dan pastinya ada juga sentuhan khas dari Jabatan Bomba sendiri untuk perarakan dan pembarisan kali ini. Boleh kongsikan? Untuk tahun ini, sentuhan khas adalah jentera itu sendirilah, perarakan. Kebiasaannya memang akan ada jentera yang akan terlibat secara langsung lah untuk perarakan tahun ini. Sebanyak 8 buah jentera dari Jabatan Pulau Pinang lah, Jabatan Bomba dan Pulau Pinang di sini yang akan terlibat di dalam perarakan itu. Terutamanya jentera aerial ladder platform, iaitu jentera bertangga yang tu kira antara pinpoint kami lah, yang kami akan tunjuk jentera paling besar di sinilah. Ya, terima kasih banyak Tuan atas perkongsian. Baik, saudara, kan tadi cerita pagi dari Pulau Pinang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih banyak-banyak Hadisma di negeri Pulau Pinang berkenaan dengan persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Jadi SPM sana sini juga ada berita mengenai persiapan mengenai Hari Kemerdekaan. Kita mulakan dengan berita ini. Semarak Merdeka Kementerian Komunikasi dan Digital menyeru semua pihak termasuk pihak swasta memperbanyakkan program Kibar Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata, usaha itu penting ke arah menyemarakkan
menumbuhkan lagi semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Tambah beliau, semua pihak termasuk parti politik perlu bersatu dalam menterjemahkan perpaduan sebagai rasa cinta terhadap negara. Beliau berkata demikian pada program pengedaran jalur gemilang di KL Central, yang mana lebih 600 jalur gemilang diagihkan kepada penumpang ETS Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan LRT laluan Kelana Jaya. Mengantarabangsakan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA antara Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia dan Oxford Centre for Islamic Studies OXIX United Kingdom berlangsung di kampus Sultan Azlan Shah. Detik bersejarah itu dalam usaha memperkasa serta mengantarabangsakan nama dan imej UPSI. Majlis tersebut tanda bermulanya perkongsian antara dua institusi yang kaya dengan warisan, tradisi dan kecemerlangan akademik sejak penubuhannya pada tahun 1922. UPSI kini menjadi mercu tanda bidang pendidikan merentasi sempadan. 400,000 pengunjung dijangka hadir ke Pesta Buku Pahang 2023 yang berlangsung di Dewan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK dari 21 Ogos hingga Ahad ini. Exko Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan memaklumkan pelbagai genre buku boleh didapati pada acara itu selain acara-acara menarik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Buku Pahang 2023 di Kuantan. Beliau berharap pesta buku tersebut dijadikan acara tahunan bagi meningkatkan budaya membaca dalam kalangan rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meningkatkan pelbagai aspek promosi bagi menarik golongan belia menyertai program latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalannya ada beberapa berita yang saya kongsikan juga berkaitan dengan pembangunan TVET ini, yang mana Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meningkatkan pelbagai aspek menarik. Timbalannya Menteri Adam Adli Abdul Halim berkata setakat ini silibus program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan TVET sentiasa ditingkatkan sesuai dengan kehendak pasaran. Tambahnya, ibu bapa dan penjaga juga digalakkan untuk menjadikan pendidikan TVET sebagai pilihan kerana ia mampu membuka lebih banyak peluang kepada anak-anak bagi mendapatkan pekerjaan pada masa hadapan. Itu sahaja 4 berita dalam SPM Sains ini dapat saya kongsikan, dan sekarang kita akan ke negeri Perak untuk kita melihat persiapan menyambut bulan kebangsaan di negeri Perak. Silakan. Baik, saya cukup bertuah ketika ini kerana saya dapat bersama-sama dengan Jabatan Penerangan Negeri Perak bagi program Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat Negeri Perak 2023. Bersama saya sekarang ini iaitu Pengarah Penerangan Negeri Perak iaitu Muhammad Rizal Hashim. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan antara objektif Kembara kita bagi kali ini? Okey, pertama kali terima kasih kepada pihak RTM, dan sebenarnya untuk Kembara Merdeka Jalur Gemilang tahun ini, objektifnya tidak lain dan tidak bukan adalah satu mesej ataupun kita membawa kempen mengibarkan jalur gemilang, dan objektif dia juga adalah untuk bersama-sama dengan seluruh warga negeri Perak khususnya untuk kita sama-sama menggelorakan bulan kebangsaan, terutama selepas pelancaran bulan kebangsaan yang diadakan di Perak baru ini. Baik Tuan, berapa antara agensi yang terlibat dan pemilihan jalan yang dilakukan bagi Kembara untuk kali ini? Okey, pada kali ini untuk KMJG 2023 kita melibatkan kekuatan peserta lebih kurang 50, melibatkan daripada various agensi. Antara agensi-agensi yang terlibat adalah seperti kita ada RTM, kita ada Polis, PDRM, kita ada JPJ, kita ada MCMC, kita ada juga penglibatan daripada Kementerian Dalam Negeri, kita ada juga daripada Digital Perak, Lembaga Air Perak dan sebagainya, dan lebih kurang 20 kenderaan, dan total perjalanan kita insya-Allah lebih kurang 670 km di seluruh daerah di negeri Perak, dan daripada kita menyusuri semua daerah di negeri Perak, kita ada lebih kurang 40 checkpoint dan 15 program yang akan diacarakan di setiap daerah.
Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan sikit antara atur cara atau pengisian sepanjang program Kembara ini? Okey, pengisian seperti mana tahun-tahun yang lalu juga, kita ada checkpoint dan kita akan berhenti di pit stop dan juga di tempat-tempat kawasan hotspot dan sebagainya untuk kita mengedarkan jalur gemilang kepada warga dan warga negeri Perak. Tetapi pada tahun ini ada sedikit orang kata apa penambahbaikan yang mana kita tidak memberi fokus kepada komuniti di komuniti Melayu lah. Maksudnya kita memberi keseimbangan, iaitu ada komuniti masyarakat Tionghoa, Cina dan masyarakat India dan sebagainya. Dan seperti yang saya lihat seperti di Jelapang, di Slim dan sebagainya, sambutan daripada masyarakat Tionghoa juga sangat baik dan mereka juga faham tentang dan juga mengetahui berkenaan dengan tema yang kita bawa pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Okay, baik Tuan, sedikit harapan pihak penerangan untuk Kembara kita untuk kali ini. Okey, harapan kami adalah untuk yang mana KMJG ini adalah satu segmen untuk yang kita bawa untuk program Bulan Kebangsaan, dan kita berharap supaya kami disambut di setiap daerah dan setiap masyarakat di negeri Perak khususnya dapat bersama-sama dengan Jabatan Penerangan untuk mengibarkan jalur gemilang. Pada masa yang sama kita juga memeriahkan Bulan Kebangsaan ini sehinggalah 16 September nanti. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Sama-sama. Semoga program sebegini dapat diperbanyakkan dan dapat diteruskan lagi pada masa hadapan. Saya kira setakat itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di negeri Perak. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih banyak-banyak Amirul. Itu dia sedikit perkembangan Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat negeri Perak 2023. Bukan saja di negeri Perak, di studio ini juga kita akan berkongsi berkenaan dengan PDRM Selangor Merdeka Ride 2023. Naik basikal Jadi untuk kita meraihkan Bulan Kebangsaan hari ini, kita sangat berbesar hati bersama dengan SAC Baharudin Mat Taib, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, dan juga kita ada DSP Muhammad Akmal Rizal Razi, iaitu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Serdang. Baiklah, PDRM Selangor Merdeka Ride 2023 ini akan berlangsung pada 26 Ogos 2023. Mungkin Tuan boleh mulakan sedikit latar belakang mengenai program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu pasukan PDRM dan salam Malaysia Madani. Ingin saya sedikit memberi pencerahan yang sebenarnya tajuk penuh adalah PDRM Selangor Merdeka Ride dan Carnival 2023 yang akan berlangsung pada esok hari 26 hari bulan Ogos, hari Sabtu, bermula jam 7 pagi hingga 7 malam. Itu di tapak Carnival Stadium Shah Alam. Jadi ini kayuh basikal berapa kilometer? Dia melibatkan kayuhan basikal dan juga karnival, aktiviti karnival. Untuk kategori kayuhan basikal, kita ada dua kategori. Kategori yang pertama, kategori terbuka sejauh 30 km. Dan manakala kategori yang kedua, kategori VVIP dan juga terbuka hanyalah 10 km saja. Tak jauh lah. Okey. Selain daripada kayuhan basikal, Tuan, apa lagi yang ada dalam karnival kali ini? So, dalam apa yang kita petikkan di sini adalah terdiri daripada berbagai-bagai bus dan agensi-agensi, elemen-elemen kerajaan yang lain patut bersama dengan kita pada tersebut. Dengan tema kita, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi kita mengemeling, kita bersama-sama, kita rasakan dalam satu pasukan membawa masyarakat bersama kita. Jadi apa yang ada di sana, kita adakan pelbagai jenis bus daripada company-company, kita ada bus-bus PDRM, bus-bus yang daripada unit kita sendiri seperti PGA, unit kita sendiri daripada komersial, unit kita sendiri daripada forensik dan pelbagai lagi. So itu dalam segi agensi kita sendiri, dan kita buka juga kepada yang lain. Contoh-contoh kita elemen-elemen hobi melibatkan kolektor-kolektor item seperti pemilik-pemilik Volkswagen, pemilik-pemilik Mini dan kereta-kereta klasik bersama kita, turut juga motosikal antik dan juga Harley Davidson dan pelbagai lagi. Jadi banyaklah. Anggarannya berapa orang yang akan menyertai dan juga akan hadir dalam karnival tersebut? Okey, segala perkongsian untuk kayuhan saja sebenarnya kita mensasarkan lebih kurang 2,500 peserta. Dan sehingga sekarang alhamdulillah kita ada lebih kurang mungkin 1,500 lebih peserta untuk kayuhan sahaja. So kita berharap disempena cuti sekolah dan sebagai menyambut bulan kemerdekaan dan seperti mana Tuan Hakam cakap tadi, kita ke arah polis dan masyarakat berpisah tiada. So kita menyeru dan kita berharap masyarakat Shah Alam, masyarakat Selangor dan Malaysia keseluruhannya berkunjunglah ke karnival kami dan
turut sertalah dalam kayuhan Merdeka ini. Masih terbuka untuk sesiapa saja menyertai? Kita terbuka hinggalah keesokan paginya. Apa jenis basikal yang boleh menyertai program ride kita ni? Terbuka. Kita ada road bike, kita ada mountain bike dan mungkin ada basikal-basikal folding bike pun. Kita benarkan untuk mengambil bahagian. Tuan Akmal pula, bagaimana Tuan Akmal melihat penganjuran program sebegini mampu untuk mendekatkan daripada polis PDRM itu sendiri dengan masyarakat? Yang paling penting pada hari tersebut, yang kita nanti-nantikan, yang kita mahukan rakyat bersama dengan kita, yang pasti rakyat tunggu, iaitu Tuan diskaun 50% trafik. Okey. Ini yang menjadi tarikan utama saya rasa. Sesiapa saja Sesiapa saja Tuan akan elaborate tentang. So saman trafik ni kita adakan khas pada hari itu saja. Ini kita boleh tengoklah, kita memberi peluang kepada mana-mana masyarakat yang mempunyai saman, datanglah. Ini adalah diskaun istimewa kita tawarkan pada hari itu. Ada 10 jenis saman lah yang akan mendapat 50%. Lebih. Ini yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan. Mana-mana saman terlibat kemalangan tak dibenarkan, tak diberi diskaun dan beberapa lagi lah. Okey, selain daripada ride dan juga bus-bus seperti motor tadi kan, motor berkuasa tinggi, apa lagi yang akan ada di Carnival pada kali ini? Kami akan dekatkan masyarakat kepada kami. Itu slogan kami. Jadi setiap lapisan masyarakat, setiap bangsa, setiap agama, kita bersama-sama. Dari segi umur, kanak-kanak, dari segi pertengahan remaja, dari segi orang dewasa dan juga warga emas. Kami bawakan playground, inflatable playground. Kami bawakan petting zoo untuk kanak-kanak. Kanak-kanak boleh bersentuh dengan haiwan seperti kucing, seperti binatang-binatang lain seperti arnab dan lain lagi. Dan kami juga bawa untuk remaja dan untuk dewasa free fly yang menjadi training sekarang. Ini burung-burung kakak tua atau burung-burung Scottish dan lain-lain dilepaskan terbang untuk show. Dan kami juga bawa kepada golongan-golongan dewasa untuk bersama dengan kita di sana dengan hobi masing-masing seperti yang training sekarang, iaitu tentang Raptor ataupun Ford Ranger, yang mana sekarang kita tahu dengan adanya 4x4 ni, mereka suka dengan keadaan glamping, bercamping hujung minggu. Ini kita bawakan kepada semua lapisan masyarakat. Kita tak tinggal dengan trend lah maksudnya. Tak tinggal trend. Memang kena rapat dengan trend lah. Nanti mesti banyak orang akan buat konten TikTok dan sebagainya. Sebenarnya itulah yang sebenarnya untuk memperdekat dengan diri dengan masyarakat kan. Betul. Okey, selain daripada itu juga saya nampak tadi ada petting zoo. Selain daripada itu juga ada kucing, ada pameran kucing, petting lah. Ya. Kita adakan juga untuk haiwan-haiwan ini untuk peminat-peminat hobi. Kolektif keluarga ni kumpul kucing dan juga arnab dan sebagainya. Okey, kita kembali kepada ride tersebut. Sepanjang 30 km dari segi aspek keselamatan, sebab mungkin ada yang baru lagi nak join dari aspek keselamatan itu bagaimana? Okey, yang sebenarnya Carnival ataupun kayuhan ni kita merupakan julung-julung kalinya kita adakan yang dianjurkan oleh PDRM Selangor. Dan saya percaya event yang sebegini kita yang pertama mengadakan kayuhan dan juga Carnival. So untuk kayuhan ni kita dah mengambil kira semua aspek keselamatan dan setiap segi dari segi kayuhan, dan kita percaya dan kita menyeru datanglah bersama-sama dengan kami, yang mana untuk menyertai kayuhan kita kenakan yuran permintaan sebanyak RM70. So dengan bayaran tu kita akan bagi t-shirt, t-shirt, kita akan bagi medal dan melayakkan peserta tu untuk sesi cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah apa hadiahnya? Kita dah hebat. Kita 80 lebih cabutan bertuah dah. Mungkin Tuan Akmal boleh cerita. Cabutan bertuah seperti juga tadi, dekat dengan masyarakat, kemudahan asas. Kita bagi motosikal untuk grand prize dan juga first prize. And then kita ada basikal dan kita ada beberapa lagi barang-barang elektrik dan pelbagainya. Pelbagai. Yang ini yang kita tayangkan. Ini adalah hadiah cabutan bertuah. Besok pukul 7 pagi hingga pukul 7 petang di sana. Jadi kalau anda berdekatan dengan Stadium Shah Alam, tapak Carnival Stadium Shah Alam. Dan mana-mana pengunjung yang ingin menyertai cabutan bertuah, mereka perlu membeli t-shirt yang bernilai RM20 atau membeli medal kenang-kenangan
pun berharga RM20. So dengan pembelian t-shirt dan medal melayakkan mereka untuk sesi cabutan bertuah. Biasanya kalau karnival sebegini mungkin ada tarikan. Biasanya akan jemput artis ataupun VIP ke Tuan ada? Siapa yang akan hadir pada kali ini? Itu yang saya nak highlightkan. Kita ada 2 sesi, pagi dan petang. Pagi kita bawakan khas Duli Yang Teramat Mulia Raja Bunda Selangor, Tunku Amir Shah, untuk turun mencemar Duli bersama rakyat Selangor, bersama-sama untuk berbasikal bersama kita. Tuanku memang aktif berbasikal. Ya, 2 atlet lagi ya. Yes. Itu penyertai women lagi. Ya, betul. Tuanku akan bersama-sama untuk sesi pagi, dan di bahagian petang sumbang suara. Artis-artis yang mana mengasahkan part of masyarakat datang bersama dengan kita untuk menyumbang suara dengan kita. Belum ada senarai ataupun ada senarai. Okey, silakan. Siapa? Antaranya ialah Bajio, Zureda, Iwal, Ika, Adria, Akmal, Ruti Kristal, Haziq, Hazama, Aris Ariwatan, Saiful Alpek, Yasir Sinario, Pablo Amirul, Aileen Izindi, Sofi Jikan, Zalif Siddiq, Sofia Kartunis, kumpulan Arteh. Ramai. Itu ramai. Nama-nama besar semua itu. Yes. Kalau Haziq tu lagu Lemak Manis lah. Dia datang menyumbang suara. Rusty Blade ada juga. Ya, Rusty Blade ada. Zureda lagu. Semualah. Golongan daripada generasi TikTok mereka sampai bersama dengan kita untuk menyumbang suara. Itu antara yang menarik petang lah. Itulah pengorbanan artis pada masyarakat. Okey. Biasanya kalau karnival sebegini orang selalu nak karaoke, ada ke? Boleh ke? Ada ke karaoke? Tak ada Kita ada. So tak ada. Okey, jadi yang sebenarnya event sebegini ni kita sebenarnya besar kita akan adakan event ini setiap tahun. So kita berharap untuk tahun ini kita adakan 1 hari event. Mungkin insya-Allah untuk tahun depan ni kita adakan 2 hari tak kemana. Dan kita percaya benda ini merupakan tarikan sebagai aktiviti pelancongan bagi negeri Selangor. So mungkin pihak kerajaan Selangor memasukkan program PDRM Selangor dalam kalender pelancongan negeri Selangor. So ini di antara kita punya cadangan untuk tahun-tahun seterusnya. Selagi mana ada diskaun terhadap saman, insya-Allah dia akan sentiasa menjadi tarikan. Sebab yang tu itu realiti lah kan. Sebab yang ternyatakan tadi, laluan untuk fun ride tadi ni, kita mempamerkan ikonik building di Selangor. Contoh Masjid Shah Alam, lewat MBSA, ICT. So it's about tourism di Selangor. Kita mempromosikan. Jadi kalau anda ingin menyertai PDRM Selangor Merdeka Ride and Carnival bermula 7 pagi hingga 7 malam. Jadi 7 pagi anda boleh ride 30 km ataupun 10 km. Kayuhan bermula seawal 7.30. Kayuhan bermula seawal 7.30. Jadi karnivalnya sehingga 7 malam. Petangnya ada ramai artis yang telah pun disebut oleh Tuan Akmal tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada SAC Baharudin Mat Taib, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, dan juga DSP Muhammad Akmal Rizal Razzi, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Serdang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan selepas ini kita akan berehat seketika, dan selepas itu kita akan bercakap mengenai scam dalam Selamat Pagi Malaysia. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pebarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah. Semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pebarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos
1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu, dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting, kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa, mencerahkan indera. Ya, selamat kembali para penonton semua, dan seterusnya kita nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan skam membabitkan warga emas. Jadi menarik sebenarnya untuk kita bercakap mengenai scam, sebab banyak jenis scam, ada love scam dan sebagainya. Kalau membabitkan warga emas, baru-baru ini juga kita pernah bawakan mengenai sindiket penipuan haji dan umrah. Adakah itu juga diklasifikasikan sebagai scam kerana mangsa kerugian berpuluh ribu ringgit saya kira pada waktu itu. Bukan sikit-sikit kan Ridwan. Jadi ini antara perkara yang membimbangkan kita semua. Jadi saya kenalkan di sebelah saya akan berbincang dengan lebih lanjut lagi, iaitu Datuk Ahmad Nordin Ismail, merupakan pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan juga di hujung sana juga ditemani oleh Colonel Haji Mustafa Ahmad, merupakan Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak RTM dan juga Semakulun Malaysia telah memberikan peluang bagi kami warga emas, belum lagi warga emas. InsyaAllah akan berlaku warga emas untuk menceritakan sedikit tentang scam. Tapi kita kena pegang satu, all is gold. Baiklah. Kita mulakan dengan kenal dahulu. Boleh. Macam tadi saya sebut, kita pernah bawakan topik mengenai penipuan haji dan umrah. Ada love scam. Itu semua adalah saya boleh klasifikasikan sebagai scam. Biasanya scam apa yang terjadi di kalangan warga emas ini, Kenal? Silakan. Itulah yang bagi untuk makluman para hadirin sekalian, scam yang akan berlaku pada warga emas ni, selalunya warga emas ni selalunya naif dan juga mereka ni perjalanan hidup mereka semuanya adalah berjalan begitu lancar, baik, dan juga satu lagi tu dianya beruang. Bukan beruang, beruang tentang dapat gratuiti, tentang dapat EPF, dan ini yang menjadi kegusaran dan kita punya kerisauan kita, sebab mereka ni akan menjadi yang ditargeted oleh pihak scammer yang mana, dan selalunya kalau bila sampai ke warga emas ni, mereka senang tidak mahu perkara-perkara yang menyusahkan, yang menggusar. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan secepat mungkin. Jadi apabila seorang memanggil mereka, bila buat panggilan, masalah panggilan ni ialah dia tahu namanya, dia tahu bank account dia, dia tahu kadang-kadang IC number dia, dan ini yang menyebabkan mereka ni langsung mengingatkan bahawa yang scammer menelpon mereka itu adalah orang yang sebenarnya. Dan mungkin Datuk sebagai warga emas lebih mengetahui. Datuk sebagai warga emas tak apa, yang penting usia tu hanya nombor je. Okey. Jadi Datuk, mungkin boleh kongsikan juga betul apa yang Colonel berbicara tadi tu. Sebab keluarga emas ni, pertama dia dah melalui liku-liku hidup. Okey. Apabila itu telah berlaku, dia ingat dia ni tahu semua. Dan kita ambil misalan satu apa yang perasaan seseorang apabila dia terima telefon, yang pertama sekali dia kata Assalamualaikum. Apa orang yang terima tu? Orang berumur 60 lebih macam saya. Mesti kita jawab Waalaikumsalam. Dari situ dah mula terdapat satu komunikasi yang baik. Kan? Jadi daripada situ dia akan mula dan dia akan tertarik. Itu warga emas.
kita akan tertarik dengan cara dia bercakap, linggah lenggok dia dan sebagainya. Sebab itu warga emas banyak tertipu apabila dia kena macam love scam. Love scam ini adalah satu panggilan yang mana orang itu ataupun scammer menggunakan ayat-ayat yang begitu berbunga sehingga dia tertarik. Kena pula kalau macam tadi saya memberi misalan apabila orang itu menggunakan kaedah keagamaan. Apabila dia menggunakan kaedah keagamaan, orang warga emas ni akan terasa tersentuh di hati, kan? Dan dia akan mulalah berbicara mengikut rentak. Apabila dia mengikut rentak dan apabila scammer telah pun mendengar, saya dah dapat kepercayaan dia, dan dia akan cuba. Bila dia cuba kali yang seterusnya adalah dia akan cuba meminta kewangan, minta bantuan itu, bantuan ini. Kan? Jadi orang yang tertarik ni dia akan terus bagi, dia tak fikir dua kali dah. Ini adalah sumbangan dan sebagainya. Itu yang kena. Kan? Jadi macam love scam ni adalah yang sama, lebih kurang yang sama. Kan? Terutama sekali apabila warga emas ini adalah orang yang sunyi. Kan, bila dia dah sampai umur, anak bini semua, cucu, anak-anak semua dah keluar. Betul. Kan, dia tinggallah 2 orang. Kan? Dan tinggal dengan orang rumah pula jenis tak kisahnya. Kan? Kita pun sama-sama duduk di rumah. Jadi apabila dia menerima satu panggilan yang begitu kata, "Halo sayang, selamat pagi." Yang nak ambil berat dia. Dah ambil berat. Tu tersentuh hati tu. Kan? Sensitif tu. Sensitif kan. Jadi bila dia bercakap berterusan, dia lama-lama terikut. Kan? Itu percakapan yang pertama. Jadi dia akan terus-menerus call lagi sehinggalah scammer tu tahu bahawa okey, ini aku nak cuba masa aku. Dan dia akan cuba meminta duit lah. Kan? Itu yang pertama sekali. Mungkin sikit. Ataupun kalau tidak dia minta terus, dia kata, abang, saya minat dengan abang. Kata, saya tunjuk minat saya ni, saya nak hantar barang lah ke abang sikit. Itu cara dia. Jadi orang yang warga emas ni bila terima satu barang, tak kira lah barang apa pun, dia tersentuh hati. Ada orang minat. Kena pula orang muda kan. Dia kata umur dia, orang muda suka saya. Kan? Itu biasalah kan. Biasa. Jadi itu kena. Lepas tu ada pula yang jenis Macau scam ni. Macau scam ni adalah panggilan scammer yang dia kata dia ni daripada polis lah, daripada jabatan-jabatan yang lain. Dia threaten you. Jadi orang warga emas ni yang tidak arif mengenai apakah scam itu ataupun cyber crime ini, dia akan takut. Scammer akan memberi satu impact ketakutan kepada dia. Jadi masa itu mereka tidak akan berfikir panjang. Dia tahu, apa salah aku? Padahalnya dia pun tak buat apa pun, kata. Bila dia kata, akaun encik ni dah diguna untuk amla, kata dia digunakan untuk buat apa-apa yang salah lah, dadah dan sebagainya. Padahal dia pun tak terlibat dengan apa pun. Ataupun orang tu kata, nama kamu ada saman, 10 saman di sekian tempat. Dia tak bawa kereta pun. Kereta pun tak ada, lesen pun tak ada. Tapi oleh sebab takut, dia terikut. Kan? Betul. Lepas tu ada pula yang jenis scam pelaburan ini. Macam tadi tuan tanya kan, sebab ni nak pergi haji apa semua kan. Itu pelaburan, tu kira pelaburan lah. Kan? Jadi nak keran dari segi yang kami dapat statistik umur 60 tahun ke atas telah meningkat. Tahun 2018 didapati umur 60 tahun ke atas 876. Tahun 2019 991. Tahun 2020 yang paling tinggi 1233 kes yang telah dilaporkan kepada PDRM mengenai scam melibatkan warga emas. Tetapi tahun 2021 turun sikit, tahun 2022 naik lagi. Jadi ini kita risau ni bahawa dengan adanya scam-scam kepada warga emas ni, because apa yang berlaku ialah kepada mereka ni dah umur dah tua dan masa ni lah nak beribadat, kesian pada mereka ni yang menyebabkan mereka akan gusar. Dan ni kita nak pesan pada anak-anak
tengok mak bapak dia di kampung, tengok atuk-atuk nenek dan pesan mereka. Dulu-dulu saya ingat lagi opah isteri saya, dia kampung sana, cara mereka nak scam ialah melalui pukau. Dulu kalau dia tahu dia dah targeted. Kalau macam di kawasan kampung kami, kalau di Perak tu, dia jalan kerajaan mengambil jalan dan dapat banyak duit dalam kampung-kampung tu. Jadi ramai yang akan datang untuk buat scam kepada warga-warga emas ni, bawa ke bank dan semua sekali. Tapi sekarang ni adalah cara begini pula, dengan orang kata menggunakan psikologi, menggunakannya Datuk cakap. Jadi ingatlah pada anak-anak sekalian, telefonlah mak bapak kat kampung tu. Tanya terutamanya bila dapat orang kata durian runtuh ke mana-mana ke, tengoklah sikit. Betul. Bukan tua, berumur. Betul, setuju. Tadi kan kena ada sebut kes-kes yang telah pun dilaporkan. Jadi apabila dilaporkan, mesti akan ada investigation ataupun siasatan terhadap kes tersebut. Kan nombor telefon itu boleh di-trace ataupun di-detect, dan juga skamer itu boleh di-detect ataupun tidak, kenal dalam kes yang telah pun dilaporkan ini. Itu apa yang kami dapat dari segi mereka ni licik, kadang mereka menggunakan VoIP, bermakna memang adalah susah untuk di scan. Dan ini satu lagi perkara yang saya nak inilah, skamer ni menggunakan Keldai account. Duit-duit yang dimasukkan tidak akan masuk kepada akaun yang ada kena-mengena dengan skamer tersebut. Dia akan masuk ke Keldai account, dan Keldai account inilah kalau mereka ni boleh didakwa. Jadi kebanyakan yang saya dapati dalam kita punya kajian-kajian dilakukan banyak melibatkan pelajar-pelajar. Menyewakan akaun mereka kepada skamer-skamer. Dan di sinilah ini yang saya nak pesan kepada pelajar-pelajar, kalau kata saya tak tahu bahawa dengan menyewakan akaun ni adalah satu kesalahan, ini adalah bukan satu kesalahan besar dan boleh didakwa. Pelajar tersebut ataupun orang yang menyewakan akaun tersebut, adakah juga dikatakan sebagai mangsa skamer atau bagaimana? Kehendak mereka? Kadang-kadang atas kehendak mereka. Tapi kerana mereka tidak tahu bahawa dengan menyewakan akaun mereka tersebut, itu adalah bukan satu kesalahan. Mengikut APTA ni, penal code. Jadi di sini dah dikatakan bahawa kalau nak pesan, jangan sewa akaun anda. Jangan orang dengan mempergunakan. Dan ada dapati bahawa penyewaan akan melibatkan lebih kurang RM500, RM600 sebulan. Ini apa orang kata, satu perkara yang serius yang saya nak maklumkan kepada semua, dan juga bukan sahaja kepada pelajar-pelajar, tetapi kepada yang orang-orang lain, terutamanya yang orang kata yang tidak mempunyai banyak pendapatan. Ingat bahawa ini pendapatan yang mudah, tapi ini adalah bukan satu kesalahan bagi mereka. Macam it's too good to be true kan, macam yalah dengan duit yang banyak, hanya dengan memberi sewaan kad akaun saja. Jadi mungkinlah tu kita perlu memberi pendedahan daripada peringkat bawah lagi lah. Maksudnya daripada peringkat pelajar ini, supaya jangan sewakan bank akaun, kerana ia boleh menjadi punca juga kepada scam kepada warga emas yang menjadi mangsa kan sebenarnya kan. Apa yang Colonel beritahu tadi, mute account holder lah. Ada satu aplikasi dinamakan Semak Mute. Yang diwujudkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dalam aplikasi ni ada semua akaun-akaun yang telah pun dilaporkan. Dan didapati bahawa akaun-akaun ini pernah digunakan berkali-kali. Jadi sekiranya sesiapa juga yang menerima akaun nombor, sebelumlah nak ambil apa-apa tindakan, buka Semak Mute, cek dulu. Kemungkinan besar akaun itu pernah digunakan untuk kes-kes kan. Yang keduanya, MCCA pernah menawarkan dan meminta kerajaan bahawa kita nak kontrol mereka untuk menyewakan akaun ini amat sukar. Sebab mereka ni kanak-kanak dan orang nak bagi 200, kan? Mudah. Jadi kita kata bahawa kalau kerajaan boleh wujudkan satu undang-undang untuk menjadikan akaun ini sebagai satu jenayah. Bila kita ada macam tu, seorang nak sewa pun fikir 2 kali. Betul. Fikir 2 kali. Betul. Kan? Itu je. Jadi takat itu kita war-warkanlah untuk semua orang. Kena saya difahamkan ada program. Inilah salah satu mengapa kita berada pada hari ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, kami dengan gabungan MCCA, MCPF,
Selcom DG dan beberapa organisasi lain kami telah menjalankan satu gabungan bertindak anti-scam. Jadi dengan coalition ni atau gabungan ini kami telah mengadakan jelajah anti-scam kebangsaan dan telah diadakan di Selangor pada 18 Februari tempoh hari dan di Perlis pada bulan Mei baru-baru ni dan insya-Allah pada bulan September pada 2 dan 3 hari bulan September ni di Borneo Culture Museum kita akan mengumpulkan seberapa banyak peserta untuk kita adakan satu seminar berkenaan dengan ini face to face dengan mereka menceritakan tentang jelajah anti scam. Kami membawa pakar-pakar expert dalam yang tentang scam dan juga kami akan bawa mangsa. Tapi mangsa ni dia tak nak kata dia ni victim, dia nak kata dia survivor. So insyaAllah kita akan adakan pada 2 dan 3 September di Borneo Culture Museum di Sarawak pada 2-3 September insyaAllah. Dan Yang Amat Berhormat Premier akan merasmikan bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital akan berada bersama kami insyaAllah pada 2 dan 3 September. Datanglah beramai-ramai dan itu lagi nak beritahu bahawa kami pun ada melakukan secara live streaming di Facebook cybersecurity.my. Jadi yang tak dapat hadir tu dapat tonton secara online lah. Betul. Dan juga lokasi-lokasi tertentu. Yes. Dan selepas ni insyaAllah selepas Sarawak insyaAllah kita akan buat di Kelantan pada hujung bulan September diikuti dengan Sabah dan akhir sekali kita akan buat di Johor dan insyaAllah pada bulan November akan dibuatkan satu seminar besar-besaran bersama penjawat-penjawat awam. Untuk maklumat, penjawat-penjawat adalah antara top 5 yang telah kehilangan telah masuk jadi scam pada waktu ini. Itu antara berbimbangan. Datuk, sedikit kata-kata akhir daripada Datuk. Memberi nasihat kepada penonton hari ini. Terutama kepada warga MAS. Jangan kita selalu takut apa-apa you terima mengatakan orang tu daripada mana-mana agensi yang jumpa menakut-nakutkan. Kita ada kuasa sendiri untuk periksa sama ada betul atau tidak. Kalau dia kata daripada balai, pergilah balai yang terdekat. Kalau dia kata daripada agensi ni, call agensi tu, tanya. Tak payah terikut. Jadi bila kita boleh buat itu, kita insyaAllah boleh dapat elak daripada menjadi mangsa. Betul. Ataupun terikut-ikut serentak scammer. Betul. Itu dia. Jadi kita pun perlu licik dalam membuat keputusan kan. Jangan terus-terus tengok ini menarik ni terus ikut je kan sebagainya kan. Jadi itu dia antara pesanan yang perlu untuk kita semua ambil tahu supaya kita dapat kongsikan kepada ibu dan ayah kita di kampung dan juga kita pun takut juga jadi mangsa kan. Jadi perlu sentiasa berhati-hati. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ahmad Nordin Ismail, Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA dan juga Colonel Haji Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Terima kasih. Terima kasih banyak tetamu kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan ke Map Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan pelapur sudah pun bersedia, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan paparan keadaan cuaca semasa. Dengan keadaan gempa radar terkini menunjukkan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada ketika ini. Namun hujan di 1-2 kawasan masih lagi dicerap di sekitar Tanah Tinggi Cameron, Kuala Lipis dan juga di Raub Negeri Pahang, dan keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di sekitar Semenanjung jangkakan berlaku di sepanjang negeri-negeri di pantai barat Semenanjung, bermula di selatan negeri Kedah sehinggalah ke negeri Johor, seterusnya di kebanyakan daerah di negeri Pahang dan Terengganu dan juga Kelantan. Seterusnya pula kita tinjau keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca lembap di Sarawak dengan hujan di beberapa kawasan, terutamanya di bahagian barat Sarawak, termasuk juga di kawasan sepanjang kawasan perairan Sarawak, termasuk juga di hujan di 1-2 kawasan di bahagian pedalaman Sabah. Keadaan cuaca hujan terutama yang sedang berlaku di sekitar bahagian barat Sarawak ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dimulakan di Sarawak akan tertumpu di sekitar bahagian tengah dan pedalaman Sarawak, termasuk juga di bahagian utara Sarawak, manakala di Sabah
Ditambah pula keadaan cuaca hujan pada sebelah petang dijangkakan berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Baik, itu dia para penonton semua, khususnya umat Islam, kita seru untuk sama-sama kita menyambut Malaysia Quran Hour yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2023 nanti. Dan insya-Allah pada kali ini, tahun ini juga ada kelainan yang akan dibawakan. Tapi bukan saya yang akan berkongsikan berkenaan dengan perkara tersebut. Dan bersama dengan saya yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah saya dan juga Irfan akan bersama anda pada 30 Ogos 2023 nanti. Dan bersama saya kenalkan iaitu Puan Marhaini Yusof, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani oleh Puan Fifi Nur Adila, merupakan Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebagai permulaannya, mungkin Puan Marhaini boleh kongsi kepada saya dan juga para penonton sedikit latar belakang berkenaan dengan Malaysia Quran Hour. Silakan. Okey, terima kasih Sophie. Okey, alhamdulillah untuk Malaysia Quran Hour ni kita dah masuk tahun ke-9. Tetapi yang ini juga adalah merupakan untuk sepanjang tahun. Malaysia Quran Hour adalah 2 program besar terakhir untuk kita support, untuk kita pasakkan surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Sophie, adalah untuk memanusiakan manusia, tetapi untuk kali ini dia special. Hidangan kita untuk para pemuda, dan kita akan hidangkan 3 surah. Bagaimana untuk kita menukar mindset kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kalau tahun lepas Al-Insan, tahun ni ada
kelainan yang dibawakan yang penting untuk membentuk jati diri kita lah kan menuju ke akhirat insya-Allah. Baik, jadi mungkin Fifi boleh kongsi jugalah apakah antara naratif yang di bawah MQH ataupun Malaysia Quran Hour pada tahun ini. Okey, terima kasih Sophie, dan insya-Allah seperti Puan Maini cakap tadi, tahun ini kami memfokuskan surah Al-Insan yang mana kita dah gerakkan dari World Quran Hour, Arafah Quran Hour, dan ini adalah antara program kita lah Malaysia Quran Hour, dan keistimewaannya dan naratif yang kita bawa kali ini adalah surah Al-Insan itu akan ditadabur dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-As, yang mana kita tahu surah Al-Fatihah dan surah Al-As, yang mana surah Al-Fatihah itu sendiri menekankan tentang kemahiran. Maksudnya kita memfokuskan kepada anak muda, tak semestinya anak muda, kepada ibu, kepada bapa, kepada upskill kemahiran sebagai pemimpin, sebagai anak-anak dan sebagainya. Itu yang mana kita nak fokuskan dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-As ini bercakap sendiri tentang karakter, bagaimana kita pemuda sebagai rakyat Malaysia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan akhir sekali kita nak updatekan juga dengan surah Al-As, yang mana kita nak membawa message sense of urgency tu. Maksudnya kita ni anak muda, kita tak ada banyak masa dah suntuk. Sebenarnya kita semua ni kena bergabung untuk membanyakkan projek-projek legacy. Macam sebelum ni 10 tahun pertama kami kita dah bawa kepada baca, faham dan amal, yang kita bawa tentang awareness sahaja. Dan bila kita masuk 10 tahun kedua ni, sebenarnya kita nak memperbanyakkan lagi projek-projek legacy itu, yang mana inilah call to action yang mana kita nak bawa dalam Malaysia Quran Hour nanti, insya-Allah. Nanti tarabur lebih nanti kita akan dengar di Malaysia lah. Saya pun bukannya R&D untuk berkongsi semua tu, tapi itulah naratif yang kita akan bawa nanti, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi ini merupakan satu peluang buat seluruh umat Islam kan, untuk kita membentuk generasi muda dan akhirnya akan membentuk generasi yang akan datang yang lebih baiklah, insya-Allah. Jadi Puan Rahadi mungkin boleh kongsi jugalah, selain daripada kelainan yang dikongsikan tadi, ada 3 surah yang kita akan tadabbur, insya-Allah, dengan bacaannya, insya-Allah, dengan memahami apakah itu surah-surah yang ingin disampaikan. Apa lagi antara kelainan lain, Puan? Tahun ni untuk 10 tahun kedua, ini adalah tahun pertama untuk 10 tahun kedua. Fokus kami lebih garang lagi sikit, garang lagi sikit, di mana kita nak bawakan, kita nak seru ke arah satu kebangkitan. Kalau 10 tahun pertama tu kita lebih fokus kepada satu permulaan untuk baca, faham. Tetapi untuk membumikan Al-Quran tu kita tak ada banyak seruan ke arah situ. Kali ini kita harap dengan, kalau kita tengok ni Sophie, ni je framework kita. Ni framework kita. Maknanya apa yang kita akan bawa adalah Al-As, urgency, dan ni nilai daripada Al-Quran, bagaimana untuk mengubah mindset syukur ke mindset kufur ke syukur. Dan kita nak bukan setakat Quran tu dia kita baca, kita faham, tapi tak ada pengamalan. Jadi yang paling penting sebenarnya kita nak melahirkan projek-projek kebaikan, projek-projek legacy. Kerana itulah gabungan, macam hari ini pun kita ada orang tua, kita ada anak muda. Jadi kita harap maknanya orang tua tu akan memberikan panduan, wisdom apa semua kan daripada Al-Quran juga, dan anak-anak muda ni lah yang akan melaksanakan projek legacy. Jadi fokus kita tahun ni, kelainan kita ada pemuda yang kita fokuskan. Kita tak pernah fokus pada pemuda. Sebelum ni selalunya ramai-ramai je, mass je. Ya, pertama, keduanya kita nak menyeru kepada orang bukan Islam juga untuk sama-sama membina Malaysia berakhlak mulia. Kerana negara ini bukan terbentuk daripada orang Islam sahaja. Betul. Negara ini terbentuk dengan ramai non-Muslim semua kan. Jadi kita harap kita boleh betul-betul satukan hati kita. Okey, kita dah selesai PRN, tetapi kali ini kita ingin fokus kepada membina negara. Betul. Membina negara bukan setakat orang Islam, bukan setakat orang tua, orang muda perlu apa semua. Jadi hasrat inilah yang nak kita bawakan bersama-sama, insya-Allah. Wah, itu dia tanggungjawab yang besar untuk kita semua. Okey, dan juga Fifi, mungkin boleh kongsi jugalah kan, bagaimana sekiranya para penonton yang ingin mendaftar, buat pendaftaran dan juga nak ikuti juga Malaysia Quran Hour ini, bagaimana kaedahnya? Okey, terima kasih buat para penonton. Untuk pengetahuan semua, Malaysia Quran Hour akan dijalankan pada 30 Ogos. Minggu depan, lagi 5 hari sahaja lagi, kita akan jalankan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, ataupun dikenali sebagai Masjid Besi. Dan kami menyeru seramai yang boleh untuk datang berkumpul sama-sama, kita bersatu untuk menukar mindset macam Puan Mahini cakap tadi, dan
sebenarnya untuk siapa yang ingin untuk siapa yang ingin datang, kita ada terpapar di kaca televisyen tu, kita boleh scan di QR code, kita boleh hadir di lokasi perdana, ataupun jika berada di jauh di negeri lain, anda juga boleh mendaftar hotspot yang mana anda juga boleh mengikuti di lokasi masing-masing ataupun di saluran TV, sebab RTM sendiri menjadi penyiar rasmi kami. Dan untuk mengetahui semua, Malaysia Quran Hour ni insya-Allah akan disiap oleh 4 stesen televisyen, iaitu TV Al-Hijrah, RTM, Astro dan sebagainya. Jadi itulah saluran-saluran yang kita boleh ikuti, insya-Allah. Penyiar rasmi adalah RTM. Penyiar rasmi adalah Sophie akan bersama kita. Insya-Allah. Sophie dan juga Irfan akan bersama-sama dengan penonton nanti, insya-Allah, untuk sama-sama kita mendalami dan juga memahami. Kadang-kadang kan inilah antara momen-momen yang cukup penting lah Puan Marhani kan, untuk kita berhenti sekejap, melakukan rutin harian kan, berehat seketika, orang katakan, untuk kita fokuskan pula apa yang ingin kita bawakan di akhirat kelak. Jadi sedikitlah yang Puan Marhani boleh kongsikan kepada para penonton untuk kita ambil peluang ini, sebab peluang ini bukan berlaku setiap hari, malah ia berlaku setahun sekali sahaja kan. Jadi peluang keemasan ini perlu untuk kita rebut sama-sama. Okey. Kita ingin menyeru kepada semua rakyat Malaysia, Islam ataupun bukan Islam, kita ada tempat khas nanti untuk yang bukan Islam, untuk kita raikan, kerana sangatlah momen ini sangat penting pada kita, kerana Al-Quran ada panduannya. Al-Quran ada panduan untuk kita membina negara. Al-Quran ada panduan untuk memanusiakan manusia, untuk yang mungkin dah terhakis sehingga kita nampak bila terhakis tu, kita nampak apa yang berlaku tu kacau bilau juga kan, kata mengata apa semua tu. Jadi kita berharap dengan Al-Quran ada solusi, ada mutiara daripada Al-Quran yang dah terbukti berkesan beribu-ribu tahun dahulu lagi. Jadi kita harap semuanya akan dapat menikmati Islam ataupun bukan Islam bersama dengan kita di Masjid Tuanku Mizan, ataupun kalau tidak mampu berada di Masjid Tuanku Mizan, boleh hadir di lokasi-lokasi terdekat di negeri, kerana semua negeri ada lokasi utama. Nanti boleh refer dekat Facebook Quran Hour kat mana lokasi yang boleh pergi. Kalau tak, kita harap dapat sama-sama menonton di RTM antara pukul 12 hingga pukul 1. TV Hijrah, Astro, Oasis, banyak lagi lah yang kita boleh dekat digital juga. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Walau mungkin kita nampak setahun sekali je Malaysia Quran Hour, tetapi sebenarnya Malaysia Quran Hour tak berakhir di Malaysia Quran Hour. Dia ada penerusan projek-projek kebaikan, sehingga insya-Allah kita targetkan pada tahun 2078 insya-Allah Malaysia akan lebih baik lagi dalam misi kita untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Malaysia berakhlak mulia. Itu hasrat kita. InsyaAllah. Jadi itu dia Fifi, mungkin ada sedikit pertambahan daripada Fifi sendiri kepada para penonton untuk kita memahami dan mendalami Al-Quran di sendiri. Ini antara peluang utama buat kita semua, bukan saja seperti yang dikongsikan oleh Puan Marhani, bukan saja umat Islam, tetapi yang bukan Islam juga turut serta sebenarnya untuk memahami, juga mendengar tadabbur Al-Quran. Ini satu perkara yang orang kata menunjukkan Malaysia itu sendiri kan. Maksudnya walaupun kita mungkin berbeza agama dan juga bangsa, tetapi kita tetap bersatu dan cuba untuk memahami antara satu sama lain. Okey, terima kasih. Okey, saya juga harapan saya nak menyuruhlah, tadi Puan Marhani dah menyuruh seluruh rakyat Malaysia, saya selaku pemuda, saya nak menyuruh seluruh anak-anak muda di luar sana bersama ibu, bersama ayah, untuk sama-sama kita memanai Hari Kebangsaan kita pada tahun ini dengan pemahamanlah daripada surah Al-Insan, surah Al-Fatihah, surah Al-As, mana ini adalah orang macam Puan Marhani cakap, ni adalah mutiara yang sangat-sangat mulia. Kita nak mendalami Al-Quran, macam mana Al-Fatihah bercakap tentang meningkatkan kemahiran, tentang masa, tentang cara-cara kita nak membina diri kita menjadi insan yang lebih berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi inilah peluang untuk sama-sama kita hadir, untuk sama, sebab pepatah Arab ada mengatakan syubanul yawm rijalul gha, yang mana pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dan kami sebenarnya sebagai pemuda, kami tidak boleh bergerak sendiri, kami perlu bergandingan dengan orang yang lebih senior. Macam saya bergandingan dengan Puan Marhani. So jadi sebab itulah macam kita anak-anak, kita punya coach adalah ibu dan ayah. Macam nanti kat Malaysia Quran Hour nanti pun pentadabburnya kami gandingkan antara orang tua dan orang muda
pemuda yang mana orang tua itu adalah murabi kepada pentadabur pemuda sendiri. Itu saya nak menyuruh untuk sama-sama kita meriahkan dan kita memanai Hari Kebangsaan kita di Malaysia Quran Hour nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi yang tak berkesempatan pun jangan risau, ada online platform online juga untuk sama-sama memperdengarkan sekejap sejam saja, insya-Allah. Untuk sama-sama kita memahami dan juga tadabbur, memahami apakah antara intipati daripada surah, beberapa surah tadilah, antara Al-Fatihah tadi, Al-As dan Al-As. InsyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Puan Barhani Yusof, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Terima kasih banyak, Puan. Dan turut juga terima kasih kepada Fifi Nur Adila, merupakan Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. InsyaAllah moga Allah ganjarkan pahala yang cukup besar buat kalian semua, insyaAllah. Ini merupakan satu program yang cukup besar. Jadi sama-sama kita membawa umat Islam dan juga yang bukan Islam untuk memahami apa antara intipati Al-Quran itu sendiri, insyaAllah. Baik, seterusnya para penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali nanti banyak lagi akan kami kongsikan kepada anda. Stay tune di Selamat Pagi Malaysia. Ayo rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1963. Itu dua hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, dan kali ini kita akan membawakan topik berkenaan dengan agihan Diperkasa Ummah Sejahtera bersama dengan MAINS hari ini. Jadi saya bersama dengan Tuan Mahdi Ali, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Agihan MAINS. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia, Tuan. Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan boleh mulakan sedikit latar belakang MAINS ini dan juga apakah peranan MAINS dalam agihan zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana beri peluang pada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk bersiaran pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita berkongsi sedikit berkenaan dengan MAINS dan juga terutamanya juga khususnya berkenaan zakat untuk umat Islam di Negeri Sembilan. Okey, MAINS ini satu badan yang telah diberi tanggungjawab untuk mengurus harta orang Islam di Negeri Sembilan. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ini untuk Negeri Sembilan. Jadi harta orang Islam ni banyak antaranya zakat, wakaf, hibah dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bicara tentang berkenaan dengan zakat. Majlis Agama Islam Sembilan ni kalau badan ni dia ada misi, ada visi dia, objektif dan perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di Majlis Agama Islam Sembilan.
Okey, baik. Untuk Negeri Sembilan ini, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ini, dia dalam persetujuan baru yang kita mulakan pada 21, dia letak di bawah satu bumbung. Mengutip zakat, wakaf, hibah dan lain ini. Jadi mengutip dan mengagih. Dulu berasingan kutip anak syarikat, mengagihnya Baitul Mal. Sekarang ni mengutip dan mengagihnya di bawah satu bumbung. Dan kalau kita tengok pada visi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ini, dia ialah pemangkin kesyumulan Islam dan ummah berkualiti Negeri Sembilan ini. Dan dia punya misinya ialah antaranya membangun dan menjayakan umat Islam dan juga memelihara kesucian Islam. Antara objektifnya pula kalau kita tengok, antaranya ialah memperkasakan pengurusan harta Islam melalui perkhidmatan berkualiti dan berintegriti. Kami sekarang telah diaudit oleh SIRIM hari ini yang terakhir. Jadi kalau SIRIM ni dia tengok pada prosedur, prosedur di ISO tengok prosedur dan proses kerja. Yang selalu disebut kalau juru audit tu katanya, kita nak tekankan prosedur ini pada perkhidmatan dan kerja yang berkualiti. Berkualiti kan. Orang kita dulu panggil mutu kan. Sekarang dah banyak guna kualiti kan. Dia ambil daripada perkataan bahasa Inggeris kan, berkualiti. Kalau kita ni dari segi kita nak menjaga dari beberapa aspek lah. Dan sebenarnya kualiti ini dia dah semasa-masa ada tambah baiknya kan, berseiring dengan peredaran zaman dan teknologi semasa. Dan di situ kita tengok juga kalau antara objektif MAI ini juga ialah dia memperkasakan pendidikan dan juga sosioekonomi umat Islam di Negeri Sembilan. Jadi apabila saya sebut tu objektif tu, dia akan dalam sebahagiannya akan berkait dengan peranan zakat, khususnya agihan zakat itu. Berkaitan zakat ni dia ada pula objektif dia, ada konsep dia, dia ada juga prinsipnya kan. Objektif ni adalah kita antaranya untuk meningkatkan taraf kehidupan asnaf itu. Jadi bagaimana proses agihan zakat itu berlaku? Okey, prosesnya apabila sebut proses ni dia melibatkan beberapa perkara lah, beberapa aspek, antaranya berkait dengan tamunya melibatkan skim bantuannya, mulai prosedurnya kan. Betul proses dia ada peringkat-peringkat dia kan. Ada peringkat dia. Apabila sebut skim ni dia akan mengakumi untuk kita nak agih kepada 8 golongan asnaf yang telah ditetapkan di dalam makhluk dalam Al-Quran. Itu asnaf, itu keutamaan yang kita mesti agihkan. Lepas tu dalam prinsipnya ada keutamaan. Keutamaan zakat ditama dia kena segera kita terima, ataupun kita dengar ada kesusahan ataupun orang memerlukan, kita terus proses dan segera dan kita agih dan segera. Itu faurah, maknanya prinsipnya mesti segera. Dan keutamaan golongan 8 itu. Ada ni maksudnya dalam prinsipnya orang yang paling susah sekali, fakir lah, dia akan dapat lebih daripada orang. Kan? Bantuan tu lebih banyak sebab dia paling susah. Kalau strata tu paling rendah lah. Adakah mereka perlu hadir untuk meminta bantuan zakat ataupun pihak MAINS akan mencari siapa penerima zakat tersebut? Kita ada beberapa kaedah lah kan. Pertamanya dia boleh datang ke mana-mana pejabat ataupun kota MAINS yang kita ada 12 di seluruh Negeri Sembilan, walaupun Negeri Sembilan tapi kita ada 12 kan. Di Sembilan saja ada 4. Jadi dia untuk boleh mohon kat situ. Pada sama dia boleh dapatkan di dalam web kita, web Majlis Agama Islam Sembilan, www.mains.gov.my. Dan pada sama kalau kita dapat maklumat daripada orang ramai ataupun ada kita mengetahui ada kesusahan ataupun ketidakmampuan seorang itu kan, kita boleh cuba mengesan menjejaki, menyiasat dan kita menghulurkan bantuan dengan mengikut kesesuaian daripada skim yang kita ada di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ni. Itu antaranya pendekatan dan kaedah yang adalah di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Secara puratanya setiap tahun berapa jumlah kutipan zakat oleh MAINS? Okey, kalau kita tengok pada tahun sebelum ni, kita dah boleh cecah zakat harta dengan zakat fitrah ni lebih kurang 163 juta. Dan pada tahun lepas kita boleh mengagih 190 juta. 190 juta kita mengagihkan. Dan kalau ikut rekodnya pada tahun lepas paling tinggi kita kutip dan paling tinggi kita agih sepanjang Majlis Agama Islam ditubuhkan lah. Alhamdulillah itu antara kerjasama semua pihak, terutama di Majlis Agama Islam sendiri, ke semua pegawai dan ketangan dan juga pihak-pihak yang bekerjasama, rakan strategik dan juga orang ramai lah
dalam kita mengutip dan mengagih. Dan kutip mengagih ini apabila kita di dalam satu bumbung agak mudah kita nak menyusun gerak kerja tu, menyusun gerak kerja dan mempamerkan peranan zakat di Negeri Sembilan. Selain daripada usaha untuk mengagihkan juga mengutip zakat, apa lagi program-program yang berlaku di MAINS? Okey, Pada masa yang sama, apabila kita tengok daripada objektif agihan zakat itu, yang antaranya ialah untuk menaikkan taraf. Taraf ni kehidupan yang kehidupan semua bidang kehidupan asnaf itu, kebajikan, kerohanian. Kita ada program-program kerohanian, kita buat program-program untuk anak-anak asnaf, dari segi untuk akademiknya, motivasinya, dan program untuk asnaf ni program ibadahnya, program tahsin Al-Qurannya dan sebagainya. Itu ada program lah yang kita jadikan dia program, dan untuk meningkatkan juga saya sebutnya taraf kehidupan dari segi kerohanian. Pada masa yang sama, kita ada juga bantuan yang berbentuk konsumtif dan juga produktif. Kita ada bantuan juga dari segi bantuan keusahawanan, berdikari untuk pada asnaf ni. Kita ada program untuk urut, maksudnya mai bidan. Kita ada program peternakan kelulut. Kita ada program untuk masakan ataupun makanan, antaranya apam balik dan sebagainya. Itu adanya untuk kita meningkatkan kualiti taraf dan kualiti hidup pada asnaf ni supaya mereka berdikari, pada masa lama dia boleh keluar dari kemiskinan, tidak lagi bergantung pada bantuan. Itu harapan kami lah. Mungkin boleh Tuan boleh kongsikan sedikit kejayaan di kalangan mereka ini yang sudah pun keluar daripada kesusahan, kalau boleh dikongsikan. Okey, ada. Alhamdulillah kita ada beberapa orang ataupun ramai juga yang kita telah bantu. Antara yang terdekatnya ialah dalam program My Bidan mengurut ni kan, pada kita buat kursus latihan, dia dapat menguasai kursus kemahiran-kemahiran tersebut, dan dia dapat buat pemasaran dan menjanakan income. Lepas tu dan dia ni pendapatan dia melebihi hak kifayah. Maksudnya kalau Negeri Sembilan ni daripada dia fakir miskin, pendapatan dia dapat semua komitmen tanggungan itu, kalau kita tengok, kalau Negeri Sembilan 2418. Jadi apabila kita beri di kursus latihan kemahiran pada dia, pada asnaf ni, dia dapat tingkatkan berdikari dan dapatkan meningkatkan taraf hidupnya. Dia pendapatan dia lebih pada 2418. Dia boleh maintain antara 6 bulan hingga setahun. Itu antara contohnya. Dan satu lagi yang kita beri contohnya yang tadika. Dia dulu susah, tak ada tu, dia pun minat dalam pengusaha tadika. Kita bagi bantuan juga kemahiran pada dia. Daripada satu tadika dah beranak dah, berkembang daripada 2 tadika, dan dia pun dah keluar pada penerima bantuan. Antara juga yang kita boleh bagi contoh ialah pengusaha makanan ni, yang warung ni kan, apabila dia dapat susah, anak ramai, lepas tu dia nak berniaga, kita bantu sikit-sikit, dan sekarang ni dia boleh keluar pada penerima bantuan, dan sekarang ni dia pula yang membayar zakat. Okey, kalau sesiapa ingin membayar zakat di bawah MAINS, bagaimanakah prosesnya, di mana nak dihubungi? Okey, dia boleh layari, antaranya kita pun ada, nak mudahnya kita ambil satulah di kita punya web kita, www.mains.gov.my. Di situ maklumat banyak kat situ. Nak bayar, nak dapat borang agian dan sebagainya pun ada kat situ. Dan kita ada cara online boleh, ataupun datang ke kaunter kan pun boleh, dan sebagainya. Dan akhirlah mungkin boleh kita buat kesimpulan. Boleh, silakan. Jadi khudz min amwalihim sadaqah, jadi ambillah sebahagian pada harta kita ni untuk sedekah, untuk zakat. Maksudnya saya tak boleh ambil harta tuan, tapi tuan ambil harta tuan untuk menunaikan zakat di Majlis Agama Islam. Masing-masing ambil harta masing-masing untuk sebahagiannya untuk menunaikan zakat atas syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan dari situlah waktu khairuhum waktu zakihim biha wasalli alaihim. Dan untuk membersihkan daripada dosa kita, dan waktu zakihim menyucikan daripada akhlak buruk kita, wasalli alaihim. Wasalli alaihim maksudnya nanti kita sama-sama berdoa untuk mereka pun bayar daripada membayar zakat kan. Zakat ni kita bakal doakan dia kesejahteraan dia, kemakmuran, kesihatan sebagainya, dan doa kepada mereka untuk terus berzakat di Negeri Sembilan. InsyaAllah.
Jadi nombor telefon dan juga segala perincian ada di kaca TV anda semua untuk mungkin ingin membayar zakat di bawah MAIS. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mahdi Ali, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Agihan MAIS, dalam kita bercakap mengenai Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menyediakan perkhidmatan agihan dan kutipan zakat, wakaf dan MAIS serta kaunseling untuk komuniti. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Dan selepas ini kita akan ke cerita pagi di negeri Johor bersama dengan rakan pelapor di sana, Grace Aisyah Kedayan. Grace, silakan. Ya, silakan Grace. Baik, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum dan selamat pagi buat penonton. Selamat pagi Malaysia. Pagi ini dalam cerita Pagi Johor sekarang saya berada di program Jelajah Jualan Rahmah dan penyerahan bakul rahmah di Dewan Terbuka Taman Desa Sungai Abung. Okey, pagi ini saya tidak berkeserongan kerana saya akan bersama dengan pengarah KPDN Johor iaitu Puan Lilis Haslinda. Okey, Puan Lilis Haslinda, selamat pagi Puan. Terima kasih kerana bersama SPM pada pagi ini. Apa khabar Puan? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Liz. Baik Puan, mengenai program kita pada pagi ini Puan, saya difahamkan pada pagi ini ada juga penyerahan bakul rahmah ya Puan kepada golongan yang memerlukan. Berapa agaknya bakul rahmah yang akan diserahkan pada pagi ini? Okey, terima kasih Riz ya untuk makluman semua ya. Pada pagi ini ya YBTM kita iaitu Center Jafuziah Saleh akan menyampaikan lebih kurang 100 bakul rahmah kepada penerima, maknanya penerima daripada golongan asnaf lah di kawasan ini. Okey, baik Puan, mengenai jualan rahmah ni pula Puan, apa manfaatnya kepada orang ramai? Selalunya kita yang mencari kedai untuk membeli barang keperluan harian, betul tak Puan? Mesti kita suka mencari barang yang lagi murah yang kita rasa mampu untuk kita beli. Kali ini kedai cari rakyat melalui jualan rahmah ini Puan. Okey, untuk makluman riset semua juga ya, jualan ramah ni ada di bawah payung inisiatif ramah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia lah melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ya. Di mana ianya melibatkan jualan ya, pemotongan daripada 10% hingga 30% yang mana maknanya untuk dijual kepada rakyat kita ya, terutama kita punya penumpuan di mana yang kita ada 3 modul iaitu dalam premis, di luar premis dan juga yang sekarang ni adalah yang hashtag kedai cari rakyat which is yang bergerak lah jualan ramah ni, di mana kita punya hasrat kita untuk memastikan bahawa maknanya rakyat yang mana terkesan dalam menangani kos sara hidup pada hari ini maknanya sampai ya, maknanya sehingga ke peringkat lebih jauh lah, ke pendalaman dan sebagainya. That's why lah kenapa ya jualan ramah bergerak ini kita terus perkasakan di peringkat negeri Johor. Okey, baik. Setakat ini Puan, berapa jumlah kutipannya tu Puan untuk negeri Johor pula? Okey, untuk makluman riset juga semua ya, untuk peringkat jualan ramah kita dah adakan sebanyak lebih kurang dalam 300 lebih di lokasi-lokasi tertentu yang melibatkan 26 parlimen dan juga maknanya 56 kawasan dun yang kita masuk ya, yang ia juga melibatkan juga penyertaan ya bersama kerjasama KPDN bersama juga dengan maknanya strategic partner kita ya, yang terdiri daripada maknanya sama ada NGOs, daripada juga maknanya peruncit-peruncit utama, pasar-pasar utama jugalah, di mana di sini Iris kita dapat lihat bahawa apabila kata menyahut berkaitan dengan sebahagian daripada inisiatif payung rahmah ni, KPDN sangat berserius ya dalam mengambil tahu, kita memastikan ya apabila potongan ni ada maknanya ia memberikan manfaatlah kepada rakyat dalam berbelanja dan sebagainya. Okey, baik Puan. Semestinya inisiatif Payung Rahmah ini memberikan satu orang kata feedback yang bagus dalam usaha untuk meringankan kos sara hidup warga Malaysia Madani. Dan di Dewan ini pelbagai keperluan asas dijual dengan harga yang lebih murah, betul tak Puan? Iaitu dengan 10 hingga ke 30% berbanding dengan harga pasaran. Macam tadi saya sempat meninjau jualan rahmah di sini. Ayam kampung dijual dengan RM18. Lepas tu gula pula dijual dengan RM2.85. Telur sepapan dijual dengan RM10 berbanding dengan harga kedai memang agak mahal kerana saya pun sering berbelanja barang dapur. Jadi saya tahu keperluan tu perlu kita orang kata imbangi dengan harga yang mampu milik. Okey, saya rasa itu saja dari Muar. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Ridwan dan juga Sofia. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Grace Aisyah Kedayan di negeri Johor berkaitan dengan program Walkabout Jualan Rahmah dan juga penyerahan bakul rahmah KPDN. Baik, seterusnya Ridwan, kita akan berkongsi berkenaan dengan Badani Afiat Peringkat Negeri Johor, dan bersama dengan kita di studio yang akan memperincikan lebih lanjut, saya kenalkan Dr. Nur Aryana Hassan, merupakan Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Doktor. Jadi program ini akan berlangsung
berlangsung pada esok 26 Ogos di Padang SK Kampung Jawa. Mungkin doktor boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai program ini. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Program Madani Afiat ni sebenarnya kita telah merancang lama lah ya, kerana dia berselaras dengan perkataan afiat itu sendiri, pulih dan sihat, dan program ini kita membawanya sebagai satu pendekatan kepada rakyat. Selalunya kita tahu kalau orang datang sakit, masuk ke hospital, datang ke klinik kesihatan, jumpa doktor, dan ini kita pula pergi kepada masyarakat untuk memastikan yang pertamanya kita kena pastikan rakyat diberikan maklumat yang betul tentang bagaimana pencegahan penyakit. Tak kira penyakit berjangkit yang kita dengar sekarang ni, banyak isu-isu penyakit berjangkit yang ada, penyakit tidak berjangkit, dan juga kita kena pastikan semua maklumat itu diberikan tentang program-program pencegahan, itu yang paling utama. Dan kalau kita lihat dalam program Madani Afiat yang kita akan laksana dan telah pun dilaksanakan sebenarnya, kita ada beberapa cara lah di dalam program itu. Satunya adalah touch point. Touch point ni kita bergerak dari rumah ke rumah. Sebab kita tahu tak semua apabila kita buat sesuatu program di Padang, kita dengar Ridwan sebut di kampung sekolah di Padang, sekolah kebangsaan Kampung Jawa itu, kita akan adakan macam booth dan sebagainya lah untuk aktiviti. Tetapi kita tahu ramai yang mungkin ada warga usia emas ataupun orang yang susah untuk keluar. Jadi kita ada satu lagi program touch point yang kita melawat dari rumah ke rumah. Okey, maksudnya pendekatan itu akan dilakukan adalah dari rumah ke rumah, doktor. Ya, betul. Dan apa lagi antara perkara lain yang akan diberikan kepada khususnya mereka yang berada di Johor itu sendiri? Okey, untuk program yang khususnya akan bermula esok lah ya, pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari sebegitu, kita akan bermula dengan aktiviti-aktiviti sihat, senaman, aerobik dan sebagainya, dan selepas itu kita akan adakan gotong royong. Gotong royong mencegah penyakit denggi. Itu antara highlight yang kedua yang kita nak adakan. And then seterusnya kita akan pergi dari rumah ke rumah, kerana dalam setiap kali program Madani Afiat yang kita laksanakan ini, yang paling penting yang kita nak buat adalah saringan kesihatan. Itu antara perkara yang paling utama, sebab kita cuba berubah daripada menangani masalah sick care ke health care. Kita nak pastikan rakyat kita dibuat saringan, ditentukan sama ada mereka ni sakit. Kalau sakit kita rawat awal, kalau tidak kita pastikan mereka dalam keadaan yang sihat. Apa saringan yang akan dilakukan? Saringan asas ataupun bagaimana? Kita biasanya kalau di dalam Madani Afiat dan mana-mana saringan kesihatan yang kita akan buat, ada 3 saringan yang wajib. Yang pertamanya pengukuran BMI, jisim tubuh badan. Itu kita nak tahu ketinggian seseorang itu dengan berat badan, sebab kita nak pastikan orang ini tidak ada risiko biasanya overweight, obesity yang akan berisikokan dia untuk mendapat penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, kencing manis, sakit jantung. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga akan membuat saringan gula. Ujian gula dalam darah. Ujian gula ni saya rasa dah common dah. Semua orang dah tahu dah. Kita boleh pakai mesin glukometer. Semua orang dah tahu dah. Dan kita akan cucuk kat jari ni, dah ambil dah. Sekejap dah tahu dah. Berapa paras gula dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tekanan darah. Yang ini pun saya rasa masyarakat kita pun dah faham dan dah tahu, dan saya pasti ada yang dah ada pun blood monitoring blood tekanan mesin pengukur tekanan darah itu di rumah masing-masing. Jadi 3 yang utama ni kita akan pergi dari rumah ke rumah untuk kita buat saringan. Okey. Dan sekiranya dapati mungkin ada golongan warga emas ataupun mungkin ada penduduk segelintir yang perlu mendapatkan rawatan, apakah antara perancangan yang mungkin bantuan yang akan diberikan kepada mereka? Okey. So apabila kita bergerak dari rumah ke rumah ataupun mereka datang ke booth kita nanti untuk membuat saringan, kita akan kategorikan mereka ini kepada yang dah sakit, yang memang sihat. Jadi yang dah sakit tu kita kena pastikan kalaulah kita ada buat dua ujian kan, tekanan darah dan ujian gula. Dan sekiranya kita lihat ujian tekanan darah tu meningkat dengan tinggi. Tekanan darah kita tak nampak. Kadang-kadang orang darah tinggi ni dia rasa macam dia sihat. Macam okey je. Macam okey je. Bila kita datang tengok tinggi. Jadi kita kalau tinggi yang boleh dalam tahap yang bahaya, kita akan rujuk segera
kecemasan sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital yang berdekatan lah. Tetapi kalau kita tengok kawalan tu macam tak berapa bagus. Tapi tidaklah begitu urgent untuk kita rujuk, kita akan buatkan appointment kat situ juga supaya dia pergi jumpa doktor. Kadang-kadang orang ada kencing manis, darah tinggi ni, dia jumpa doktor 3 bulan, 6 bulan. Jadi kita akan buatkan rujukan awal supaya ubat itu boleh dilihat semula lah. Tapi kalau orang tu tak ada sakit, ini antara perkara yang paling penting. Kalau orang tu tak pernah tahu sakit, dalam saringan-saringan yang kita dah buat sebelum ini, kita lihat ramai juga yang mempunyai tekanan darah serta gula yang tinggi. Ini yang kita risaulah. Sebab yang ini kalau kita tak kesan awal, mereka mungkin kita boleh dapat mereka datang ke klinik kesihatan dah ada komplikasi. Itu yang antara perkara yang risau. Jadi bagi orang yang macam ni, kita akan hantar ke klinik kesihatan berdekatan ataupun ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mereka membuat ujian confirmation. Kita confirmkan. Itu yang bila pergi klinik tu doktor nak ambil darah yang dekat dengan tu kan. Confirm bahawa jika dia ada darah tinggi, jika dia ada kencing manis, maka rawatan lanjut akan diberikan. Sekiranya doktor kata baru parah-parah pagar je, maka akan kita ada rawatan-rawatan susulan. Jadi itu yang kita nak laksanakanlah antara program utama di dalam program Madani Afiat, selain daripada program-program seperti pencegahan penyakit berjangkit seperti pencegahan penyakit dengki. Kita juga membuat sambutan-sambutan hari-hari seperti sebelum ini kita buat sambutan hari malaria dan sebagainya. Program ini hanya berlangsung 1 hari, tapi selepas itu dari segi follow up dan sebagainya, biasanya dalam satu program ini berapa lama yang akan diambil untuk program ini? Khususnya macam saya katakan, kita memberi penumpuan kepada penyakit tidak berjangkit tadi ataupun penyakit kronik. Penyakit kronik seperti darah tinggi, hypertension. Memanglah kita nampak program ini macam 1 hari, tetapi hasil saringan yang kita akan buat tu kita akan follow up. Selalunya dalam satu operasi Madani Afiat yang kita buat, kita akan mengunjungi lebih kurang berpuluh-puluh juga rumah dan selalunya kita dapat target lebih kurang 600 masyarakat dalam kawasan itu. Dan sekembalinya kami di pejabat, kita akan melihat semula data-data itu dan kita akan pastikan rujukan-rujukan yang kita buat tu pesakit itu akan pergi. Dan kita akan tengok bagaimana kita nak buat rujukan ataupun saringan susulan kepada komuniti di situ. Jadi dia bukanlah satu bentuk one off yang kita nampak macam tu. Kita kena pastikan rawatan itu akan berjalan lancar lah. Begitu juga dengan pencegahan penyakit berjangkit like denggi dan sebagainya. Jadi dia ada komuniti dia dekat situ. Dia ada sukarelawan yang kita akan follow up tentang operasi gotong royong dan sebagainya. Dia kadang-kadang bila program-program macam ni kita nampak macam one off kan, lepas tu tak tahu apa, tapi tidak, sebenarnya memang ada susulan yang kita akan laksanakan. Ada satu perkara doktor, mungkin ketika program ini berlangsung, seseorang itu mungkin sebelum ini tidak pernah didiagnose dengan penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, dan tiba-tiba pada program ini sebelum ini tak pernah pergi klinik lah cerita dia, didiagnose. Tapi ada juga masyarakat yang hidupnya living in denial. Tak apa, saya boleh hidup macam biasa. Dia rasa okey saja. Masyarakat sebegini wujud, doktor. Bagaimana? Okey, memang masyarakat sebegini memang wujud. Kadang-kadang kita bila kita buat pemeriksaan, dia pun terkejut, kita pun terkejut kan. So kita kata ini tinggi ni, tekanan darah ini tinggi ni. Jadi memang wujud kes-kes sebegini. Namun begitu, saya rasa kaki tangan kita yang menangani kes-kes sebegini, mereka cekap. Mereka ada strategi bagaimana untuk memastikan pasien-pasien sebegini dia boleh dirujuk ke klinik kesihatan lah. Sebab bagus pemeriksaan darah dengan pemeriksaan gula ni, dia boleh tengok sendiri. Contohnya, dia boleh tengok tekanan darah tu kan. Kita boleh tunjuk cik, tinggi ni. Kalau gula, kita pun boleh tengok kan, tinggi ni. Jadi selalunya kes-kes denial dia kalau kita tunjukkan dia tu, insya-Allah saya rasa biasanya mereka akan ke belakang sekejap, berfikir dan sebagainya. Yang tak nampak ni yang susah. Yang kita tengok, sebab gula dengan tekanan darah ni kita tak boleh tengok. Wah, manis ke orang tu, tinggi ke darahnya, memang sangat susah. Tapi dengan program-program sebegini kita bawa peralatan itu.
Yang kita tengok. Okey. Ya. Baik, dan tadi doktor ada menyentuhlah berkenaan dengan komplikasi yang mungkin berlaku daripada tekanan darah tinggi, daripada kencing manis. Apa antara komplikasi yang mungkin berlaku sebab supaya kita bagi pendedahan kepada mereka di luar sana kan, supaya kita kena terima kenyataan kalau kita ada penyakit tersebut perlu untuk dapatkan rawatan. Kajian utama yang kita buat dalam National Health Morbidity Survey atau tinjauan morbiditi kebangsaan khusus untuk diabetes ataupun penyakit kencing manis ni, antara komplikasi utama dia adalah komplikasi mata dan komplikasi kaki. Kita selalu dengar kan orang kencing manis kaki potong, kaki ada ulcer kan, luka dan sebagainya. Itu antara peratusan yang paling tinggi komplikasi untuk mata dan juga kaki. Tetapi komplikasi-komplikasi lain seperti sakit jantung, stroke juga memang sangat tinggi bagi orang-orang yang mempunyai kencing manis. Sebab gula dalam darah dia tu tinggi, likat. Jadi dia punya pembentukan tersumbat darah dia tu adalah lebih tinggi. Bagi hypertension juga adalah sama. Komplikasi yang paling utama adalah buah pinggang ataupun kegagalan buah pinggang dan juga kardiovaskular dan ataupun serangan jantung ataupun stroke. Kita selalu dengar orang kampung kata, kita ni ada 3 serangkai. Macam itulah. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, 3 serangkai. Bahasa yang mudah lah. Bahasa yang mudah. Itu adalah tentang penyakit NCD lah. Non-communicable disease. Bagaimana pula dengan AIDS? Sebab AIDS ni, betul orang kata kita kena demam denggi, masuk hospital, sembuh, keluar. Tapi ada juga kes yang melibatkan kematian dalam denggi ni. Betul. Itulah penyakit-penyakit berjangkit, terutamanya denggi. Memang yang paling penting rawatan awal. Jadi kebanyakan kematian itu boleh dielakkan dengan rawatan awal kerana kita tahu apabila seseorang itu mengidap denggi, disahkan mengidap denggi, antara faktor utama itu mungkin dia punya kelikatan darah dalam badan, akan berlaku kegagalan fungsi organ-organ disebabkan oleh jangkitan virus tu tadilah. Jadi puncak utamanya untuk macam dalam Madani Afiat di Johor ini nanti kita akan ada gotong royong dan punca utamanya adalah pembiakan itu sendiri. Jadi itu antara perkara yang paling pentinglah. Kita kena elak untuk dapat penyakit. Itu nombor satu. Tak kira penyakit berjangkit, tidak berjangkit, especially yang macam kalau kita kata berkaitan dengan denggi itu, kena elakkan. Sebab apabila kita lewat mendapatkan rawatan, kita akan dapat komplikasi lah seperti kematian yang disebut oleh Cik Ridwan tadi. Itu dia. Jadi bagi orang Johor jangan lupa untuk pergi ke Padang Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa Sekijang Johor untuk sama-sama kita mengetahuilah apakah antara status kesihatan diri kita dan sebagainya kan. Yang berhormat Menteri Kesihatan kita akan merasmikan program di Segamat Johor insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Aryana Hassan, Timbalan Pengarah Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan Madani Afiat peringkat negeri Johor. Baiklah. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Ayo rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tanda cintanya negara kita terhadap negara kita. Betul. Kalau tidak boleh, orang kata tampal jalur gemilang tu dekat kereta sekarang dah tak ada sekarang. Itu yang perlu kita buat kan. Dekat jalan tu ada juga sikit nampak. Tahniah diucapkan kepada yang kibarkan jalur gemilang di kereta. Tetapi apa yang penting adalah 31 Ogos nanti sama-sama kita raikanlah bersama-sama. Kalau dekat dengan Putrajaya boleh pergi. Berkawat ke nanti? Mungkin.
Ya, insya-Allah. Jadi apa pun perlu untuk kita tanamkan rasa cinta akan negara, cinta akan tanah air dan juga tanamkan kepada anak-anak anda supaya kita dapat mengingatkan mereka bagaimana sebenarnya mereka susah payah, hero-hero negara susah payah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan akhirnya sekarang ini kita duduk dalam keselesaan, perlu untuk kita meraihkannya sebaik mungkin, insya-Allah. Namun jangan lupa, besok kita akan bersiaran selama 3 jam, pukul 8 sehingga pukul 11, kerana besok kita akan menyaksikan siaran khas sempena dengan penamaan calon untuk P161 Parlimen Pulai dan juga untuk kerusi N13 Simpang Jeram. Jadi saya bersama dengan Ismail dan juga Hani akan bersama dengan anda dan pastinya kita akan bersama dengan tetamu-tetamu untuk menganalisis kuasa undi terutamanya orang muda dan juga apa yang berlaku sekarang lah. InsyaAllah. Dan jangan lupa juga pada 30 Ogos 2023 untuk sama-sama kita memahami dan juga mendalami Al-Quran bersama dengan Malaysia Quran Hour untuk kita menghabiskan masa dalam masa 1 jam sahaja. InsyaAllah banyak sebenarnya yang boleh kita tadabbur daripada surah Al-Insan, daripada Al-Fatihah sendiri. Ada 7 ayat di situ. Sebenarnya 7 ayat itu adalah pembuka Al-Quran. Jadi banyak yang perlu kita faham sebenarnya daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, insyaAllah. Jadi selamat berhujung minggu kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini, Malik Sedih Hati. Saya Ridwan Mustafa dan juga saya Raja Sufia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Minta dikembalikan asasi jenuh dibuli. Moga segera berakhir kawan. Semoga semua derita dirawat. Yang istiqamah semoga dirahmat. Yang luar bidah semoga dilahkan. Di rumah Adam, apa rasanya lena tidur malam, apa rasanya hidup di ampun kadam, apa rasa jam udara daging resepi haram, apa rasa fantasi jadi dewa, Anunnaki kebal istimewa, kakistokrasi duta neraka, maka derhaka puja malam petaka, ketawakan yang mati persendakan yang parah, yang lumpuh di penjara diseksa di serana, yang maling alim dan zalim pak bangir mendominasi, cerebrum di pasela tular sensasi, apa rasa lo tanpa empati, korap minda dan hati, tanggungjawab dinafi, salahkan propaganda, persalahkan konspirasi, persalahkan segalanya kecuali hukum sendiri. Maaf Tuhan hamba kebuntuan, kala Tuhan di angkasa berjumpuan, salam dari warga kemurungan, moga diculah Tuhan seketurunan. Sudah ludahkan jamu diadu, satu-satu gugur terkubur, pupus yang zalim tinggal yang luhur. Rasis, fasis, narsis, fasik, bergayut di sarkis, spastik, fantastik, kuasa bergayut di tali halibunan, tubuh sihir jadi cabut nanti.